ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya kasihi lagi kita hormati ya Tuan Haji Siddiq. Seterusnya kepada warga Alliance ya, Alliance Islamic Bank yang sudi menganjurkan program yang menjulung kali diadakan untuk kita mendiskusikan buku yang agung ini karangan Syekh Al-Allamah Dr. Ar-Raisuni hafizahullah yang bertajuk Qawaidul Maqasid. Dan seterusnya kepada para peserta yang saya sangat kasihi, mudah-mudahan pertemuan kita 4 kali ini memberikan kita nafahat dan futuhat untuk memahami syariat Allah Azza wa Jalla berdasarkan pintu masuknya Qawaid Al-Maqasid. Sebagai muqaddimah, kenapa kita memilih buku ini? Buku ini adalah karangan Allamah yang besar, iaitu Dr. Ar-Raisuni, faqihun malikiyun, seorang ulama maliki, dan juga faqihul maqasid yang sudah berkecimpung di dalam ilmu maqasid hampir 40 tahun lebih. Dan ini menghasilkan satu tajribah eksperimen yang berjaya, di mana beliau adalah di antara tokoh Maghribi yang sudah berkecimpung dalam maqasid ini lahman wa azman, dalaman dan juga luaran, telah menjadi darah daging kepadanya. Jadi kita memilih orang yang hidup dia dengan maqasid, dan dia ada markas maqasid di Maghribi yang mengkaji 2 kitab asasi yang kita boleh cadangkan juga kepada pihak di Malaysia, cendekiawannya, ulamanya, ahli syariahnya beriktikaf terhadap 2 kitab, iaitu Al-Muwafaqat oleh Syatibi rahimahullah dan juga Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, iaitu kitab karangan Izzuddin Abdul Salam Asy-Syafi'i rahimahullah. 2 kitab ini saling melengkapkan di antara fikrah maqasid dan fikrah masalih. Kerana maqasid dan masalih ialah satu perkara yang mutalaziman, 2 perkara yang mutalaziman. Walaupun di sana ada orang menyamakan di antara fikrah masalih dan juga maqasid, tapi pada pandangan saya secara peribadi, al-masalih satu perkara, al-maqasid satu perkara, dan dua-dua ini itu melengkapkan di antara satu sama lain. Jadi kita memilih buku ini kerana dia adalah pada anggapan kita buku yang pertama menyusun al-maqasidus syar'iyyah ataupun maqasidus syariah di dalam bentuk qawaid. Wa ma ahwajana ila taqaid. Betapa kita sangat perlu kepada mentaqaidkan ulum seperti yang disebut oleh Imam Zarruq pada qawaid tasawufnya. So kitab ini memudahkan urusan kita memahami buku maqasid yang telah diasaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah, walaupun ia amat sedikit. Kemudian ditajliahkan, dijelaskan oleh Al-Imam Imamul Haramain dalam Burhan. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustasfa, dikembangkan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dikembangkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sampailah ke peringkat sampai kepada Al-Imam Syatibi rahimahullah menjadikan ilmu maqasid ini ilmu mustaqil. Beliau telah mengeluarkan ilmu maqasid ini daripada ilmu usul fiqh dan dia menjadikan satu ilmu yang mustaqil. Namun di sana ada bukan kelemahan, kekurangan yang menyebabkan orang membaca kitab Al-Muwafaqat dengan jemu. Kerana dia satu kitab yang terlampau panjang, adillah, dalilnya, pembuktiannya cukup panjang. Kalau siapa yang membaca pada juzuk yang kedua, hampir kira-kira 300 lebih muka surat. Dan dia menjadi satu silibus yang besar di Al-Azhar Syarif dan tempat-tempat yang lain di Maghribi dan seumpama dengannya untuk belajar mengutip mutiara-mutiara fikrah maqasid yang satu-satunya kitab usul fiqh yang dibahagikan satu bab yang khas, iaitu bab maqasid syariah. Kerana Al-Muwafaqat ada 4 juzuk. Juzuk yang pertama tentang muqaddimah usul fiqh kepada ahkam taklifiyah wada'iyah. Dan juzuk yang kedua yang mengkhususkan tentang masalah maqasid sahaja. Dan dia membuktikan maqasid ini diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Mu'tazilah. Dulu orang bergaduh di antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah pun menerima pada ahkam Allah itu ada ilah dan maqasid, dan Ahlussunnah wal Jamaah juga bersepakat pada ahkam Allah itu ada maqasid dan ilal. Dia ada ilah yang boleh dijadikan sebagai teras kepada perkembangan masalah-masalah baru yang berhajat kepada hukum syar'i. Dan berbeza di sudut perbahasan akidah tentang
Illatul af'al, illah ataupun mentaklil af'alillah itu merupakan perbincangan dalam akidah. Cuma kita fokuskan perbincangan ta'lil ataupun taqsid ataupun maqasid di dalam ilmu ahkam syariah Allah Azza wa Jalla. Dan bab yang ketiga ataupun juzuk yang ketiga membahaskan tentang al-awamir, tentang al-am wal khas, dan bab yang keempat dibahaskan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam bab ijtihad fatwa dan juga taklid, juga ada bab tatabu' ar-rukhas. So ini merupakan kerangka kitab Al-Muwafaqat yang menjadi teras di dalam kitab Qawaidul Maqasid yang dikarang oleh Al-Imam ataupun Al-Allamah Dr. Raisuni, dan beliau mempunyai qawaid maqasid yang menerangkan tentang Al-Muwafaqat. Tidak silap saya risalah PhD-nya pada tahun 70-an atau 80-an. So itu mukadimah kitab yang sangat bagus, dan Raisuni mempunyai puluhan kitab maqasid yang begitu banyak, daripada kitab beginner pada orang yang baru mula belajar seperti Asasiyah Maqasid, Muhadarah fil Maqasid, kesemuanya ditulis oleh Al-Allamah Dr. Raisuni, sehinggalah kitab ini muncul. Yang bagi saya kitab ini adalah bersifat pertengahan. Maknanya golongan mutakhassisin pun boleh baca dan golongan mubtadiin pun boleh baca. Maka dia mengumpulkan siang dan malam, maka kita boleh membaca dengan baik. Dan secara ringkasnya, sebelum kita membaca hari ini, bab yang pertama, kita ada lebih kurang 5 bab. Kita akan ambil bab pertama, ada lebih kurang 12 kaedah. Saya nak terang sedikit kenapa ilmu maqasid dalam masa yang ringkas. Kita ada yang dinamakan mustalahat manzumatus syariah. Manzumatus syariah ini ada 5 bahagian. Yang pertama, namanya ialah al-fiqhul islami. Maknanya bila kita nak faham kerangka syariah, dia ada manzumah, dia ada peta mindanya, dia ada rajahnya, dia ada, kita katakan, map dia. Yang pertama ialah kita kena belajar al-fiqhul islami, sama ada madhaban atau muqaranatan, sama ada belajar fiqh secara mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan juga Hanafi, ataupun muqaranah. Itu yang pertama. Yang kedua kerangkanya ialah pengajian usul fiqh. Makna dia ilmu usul fiqh adalah ilmu yang paling asas, yang paling penting di dalam kita untuk mempelajari ilmu syariah. Dan yang ketiga, kita mempelajari ilmu al-qawaidul fiqhiyah. Al-qawaidul fiqhiyah. Penting untuk kita mengikat fiqh daripada dia bertaburan. So ini satu ilmu yang sudah digunakan oleh golongan qanuniyin, golongan-golongan golongan ahli-ahli undang-undang, create teori dan sebagainya untuk merapatkan kes-kes dan diletakkan dalam satu kaedah ataupun dinamakan sebagai nazariyah fiqhiyah. Yang keempat yang kita perlu pelajari ialah yang dinamakan sebagai siasah syar'iyah. Ilmu siasah syar'iyah. Sebab fiqh tidak akan jadi kuat dan lengkap melainkan diletakkan beberapa polisi kerajaan untuk menjadikan dia lebih dipatuhi dan dalam kerangka yang boleh diamalkan dalam bentuk enforcement. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ilmu maqasidus syariah. Manzumah itu. Mana kita kena belajar daripada fiqh Islami sampailah kepada ilmu maqasidus syariah. Kalau kita hanya belajar salah satu daripada 5 ini, akan berlakunya kecacatan di dalam pembentukan minda syariah. Akan berlakunya kecacatan bagaimana kita nak berfikir seperti para ulama berfikir. Kaifa natafakkaru kama tafakkara ulama. Itu persoalan yang penting. Bagaimana saya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh berfikir seperti ulama berfikir. Memahami nas, memahami waqi', dan bagaimana kita nak menggabungkan di antara wajibun nas dan wajibul waqi'. Seperti yang ibarat Imam Ibn Qayyim Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. Kerangka ini penting bagi kita sebagai ahli syariah, tulabus syariah, ahlul fatwa, ahlul fiqh, ahlul bahthi, dan apa juga mustalahat yang diberikan kepada golongan ini. Perlu mempelajari fiqh Islami, qawaid fiqhiyah, maqasidus syariah, fiqh siyasah, dan juga kita namakan tadi sebagai fiqh madhabi ataupun fiqhul muqaran. Dan dalam maqasid syariah itu ada yang merangkumi ilmu ma'alat dan juga ilmu yang disebut sebagai ilmu saduz zara'i' dan fatuz zara'i'. Kalau kita mempelajari 5 ilmu ini, maka tercaknalah ataupun terukirlah dalam pemikiran kita ini manzumah asy-syariah.
Apabila berlakunya kecacatan di dalam pembelajaran salah satu daripada manzumah ini, di sana akan munculnya fatwa nabitah, fatwa yang keluar daripada golongan-golongan yang mereka mengeluarkan fatwa tanpa ada tanggungjawab, tanpa ada pembuktian ilmu yang kukuh, akhirnya menjadi fatawi syadzah ataupun fatwa syadzah, fatwa yang tidak kukuh yang terkeluar daripada kerangka syariah. Sebab syariah yang ada kerangka dia, ada framework yang perlu kita patuhi, sehingga kita mampu mengeluarkan pandangan yang berteraskan kepada qawaid, bukan ke atas hawa nafsu. Sebab itu masyayikh kita bila berbicara dengan studennya, dia akan menyebut, anta tatakallam bil qawaid wala bil hawa. Kamu bercakap dengan hawa nafsu ataupun dengan qawaid. Maka susunan pengajian sedemikian rupa mampu membentuk faqih muasir, seorang yang mampu berfikir dalam kerangka qawaid, bukan kerangka hawa nafsu. Maka kitab ini di antara kitab yang terbaik pada abad ini, menyusun ilmu maqasidus syariah dalam bentuk qawaid. Yang dahulunya kalau kita baca muwafaqat, seterusnya kepada Ibnu Ashur, kemudian kepada Fallasi, kemudian kepada Raisuni, kemudian ada tulisan daripada Syekh Al-Qaradari, juga Syekhuna Qaradawi. Banyak tulisan, beratus-ratus tulisan maqasid yang ditulis oleh para ulama, yang terasnya adalah untuk jalbil masalih dan juga darul mafasid. Itu adalah syariah seperti mana yang disebut oleh Izzuddin Abdul Salam, syariah adalah maslahah. Juga disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah, asy-syari'atu 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha wa maslahatun kulluha. Inilah teras kita di dalam memahami syariah, tetapi maslahah yang mu'tabarah ataupun maslahah yang mempunyai keterikatan kasyifah an muradillah subhanahu wa ta'ala. Maslahah yang telah menerangkan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disimpulkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, wa haitsuma wujidat al-maslahah fathammat syariah. Di mana ada maslahah yang mu'tabarah, maslahah yang tidak bertentangan dengan qawaid syarak, maka ia merupakan lambang kepada syariah. Ini membuktikan maslahah itu adalah kasyifah dan disokong oleh qawaid maqasid untuk kita membawa kepada maslahah ibad ajilan wa ajilan, yang kita akan bahaskan pada kaedah-kaedah yang kita akan bahaskan pada hari ini. So kita menerangkan sedikit tentang penulis dan kepentingan ilmu maqasid. Saya akan sebut sedikit definisi maqasid dan juga qawaid, dan kita akan sebut secara amnya kita ada 5 bab, tak silap saya. Bab yang pertama kita akan bincang tentang qawaid maslahah. Bab yang kedua kita akan bincang tentang qawaid tazkiyah yang berkaitan dengan pembinaan insan, yang istilah Syekh Taha Jabir Alwani yang disebut sebagai maqasidut tazkiyah. Di sana ada maqasidul Quran, 3 maqasid yang dikaji oleh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mujtahid Dr. Taha Jabir Alwani dalam kitabnya Maqasidul Quran. Ada 3 teras yang sangat penting yang melengkapkan kepada maqasidus syariah, iaitu 3 perkara. Maqasid yang pertama maqasid ibadah, yang kedua maqasid tazkiyah, dan yang ketiga maqasidul umran. Dan perbankan, agensi halal, kehakiman, jabatan fatwa dan seumpama dengannya termasuk di dalam prinsip maqasidul umran. Maqasidul umran ini sangat penting, dan saya ada sedikit tulisan tentang maqasidul imarah ataupun umran untuk dibahaskan juga selain daripada maqasidul syariah, untuk kita menyatakan bahawa maqasidul umran di antara perkara yang sangat penting sehingga alam ini dibumikan dan dibangunkan, barulah berlakunya hari kiamat. Kerana hari kiamat tidak akan berlaku dalam keadaan bumi belum penuh. Baik. Seterusnya yang bab yang ketiga, qawaid fi siyasah syar'iyyah. Ini sangat penting. Kaedah maqasid yang berkaitan dengan polisi politik, siasah syar'iyyah. Kemudian yang keempat, qawaid muwazanah baina tarjih wal masalih. Nanti ini anda baca bab dulu Syekh Ashraf, iaitu qawaid yang berkaitan dengan pertimbangan di antara kebaikan dan keburukan. Tarjih bainal masalih, di antara kebaikan. Pada kebaikan itu ada lagi maratib. Pada kebaikan itu ada standard dia. Sebab itu disebutkan sebagai musyakkik. Kalau kita belajar ilmu mantik, disebut sebagai kulliyun musyakkik. Pada maslahah itu ada mutafawitatun fil quwwati. Pada misal kita sebut sembahyang maslahah, zakat maslahah. Di antara maslahah sembahyang dengan zakat, yang mana lebih kuat? Itu yang kita akan bahaskan insya-Allah. Kemudian yang kelima ialah
bab qawaid fil masyaqqah wa taysir. Di antara maqasidus syariah yang mungkin boleh dibangunkan oleh perbankan, yang dibangunkan oleh agensi halal, dibangunkan oleh agensi kehakiman ataupun agensi fatwa dan semua agensi-agensi yang ada, ialah konsep at-taysir fil fatwa. Iaitu kita memudahkan orang ramai dengan fatwa-fatwa yang boleh diamalkan daripada bentuk kefahaman dan pemilihan pendapat yang baik. Juga dalam semua urusan kehidupan kita adalah mabni ala taysir. Itu juga maqasidus syariah yang sangat besar. Kemudian qawaidul wasaili, itu kita akan membicarakan tentang kaedah-kaedah yang berkaitan dengan wasilah, tools. Apakah jalan yang akan sampai kepada maqasid? Sebab ilmu ini ataupun ahkam ini seperti kata Al-Imam Ibn Juzay. Ibn Juzay seorang Maliki, ada kitab yang bernama Taqribul Wusuli ila Ilmil Usul, menyebutkan al-ahkam naw'an. Ahkamul maqasidi wa ahkamul wasaili. Ahkam maqasid dan juga ahkam wasail. Bank termasuk di dalam ahkamul wasail. Halal jakim termasuk di dalam ahkamul wasail. Dan seterusnya agensi-agensi yang lain, mereka termasuk di dalam ahkamul wasail ataupun termasuk di dalam muqaddimatul wajib, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Di situlah kita bergerak membina tamadun dan seumpama dengannya, berteraskan kepada ahkamul wasail yang sifatnya mutaghayyiratun, yang akan berubah mengikut zaman, kawasan, manusia dan juga budaya. Sebab al-fatawa dia mutaathirah, terkesan dengan zaman, terkesan dengan perubahan insan, terkesan dengan perubahan sistem, terkesan dengan perubahan budaya. So sebab itu disebut sebagai ahkamul wasail. Kemudian yang terakhir ya, bab yang ketujuh, qawaid maqasidil mukallafin. Kaedah yang berkaitan dengan niat mukallafin juga penting. Yang mana akan dibicarakan tentang hiyal, niat dan seumpama dengannya, yang melibatkan dalam ibadat, yang melibatkan dalam jenayah, yang melibatkan dalam muamalat, yang melibatkan dalam munakahat dan melibatkan dalam semua kehidupan. Kerana maqasidil mukallafin menentukan perubahan fatwa, perubahan hukum dan juga perubahan qada. Seterusnya yang ke-8, qawaidul ijtihad maqasidi, iaitu satu term baru yang diperkenalkan oleh ulama, iaitu ijtihad maqasidi, yang mana bagaimana kita mengamalkan maqasid ini di dalam menentukan ijtihad moden di dalam beberapa perkara yang tidak menyentuh hal ijma' ataupun adillah qat'iyah sati'ah, yang mana kita boleh menggunakan i'mal maqasid ini di dalam fatwa kita. Saya sebut satu contoh sahaja. Satu fatwa Syafi'iyah yang mana Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah mengharuskan orang sakit yang teruk melakukan jamak tanpa qasar. Okey, sakit teruk, dia melakukan jamak takdim ataupun takhir tanpa qasar, 4-4 atau 3-4 maghrib dan isyak. Dan dalam Hasyiah Al-Bajuri, Al-Imam Bajuri menyebut apa? Pendapat yang mengharuskan itu yang lebih kuat, wa hadza al-yaqu bi mahasinis syariah. Subhanallah. Sedangkan mazhab Syafi'i muktamad tidak boleh. Namun Al-Bajuri sebut apa? Orang yang sakit teruk lebih terbeban daripada orang yang bermusafir. Maka pengharusan mereka menjamak tanpa qasar itu lebih layak dengan mahasinis syariah. Istilah mahasinis syariah ini adalah mutaradifan, adalah sinonim kepada maqasidus syariah, seperti buku yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qaffal Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Mahasinus Syariah fil Fiqh Syafi'i. Dahulunya sebagai ulama mutaqaddimin menggunakan istilah maqasid di dalam makna mahasinus syariah. Maka Al-Imam Al-Bajuri menggunakan takbir pendapat ini lebih layak dan elok dengan konsep mahasinus syariah. Maknanya digunakan maqasidus syariah untuk mengistihsankan ataupun mengangkat raf'ul haraj, bukan membatalkan hukum tetapi mentakhsiskan keadaan-keadaan tertentu dan menjadikan pendapat dhaif itu kuat. Itu di antara peranan maqasid. Ada dua peranan maqasid yang disebut oleh Ibn Bayyah. Yang pertama, mentakhsiskan umumul ayat ataupun mentaqid mutlaqil ayat, dan juga mentakwiyahkan, memperkuatkan pendapat-pendapat yang dhaif.
Dahulunya disebut dhaif dalam mazhab, dhaif dalam pendapat. Namun apabila zaman dah berubah dengan perkiraan maqasidus syariah, kita boleh menjadikan fatwa yang dhaif ataupun ra'yun dhaif sebagai ra'yun yang qawi fi asrina hadha, pada zaman kita sekarang ni. So, pendapat dhaif dalam mazhab kadang-kadang boleh diamalkan dan difatwakan bila terbukti jelas disokong oleh maqasidus syariah. Dan yang terakhir, bab yang ke-9, qawaidul kashfi 'anil maqasid. Nak menerangkan kaedah masalik, bagaimana macam mana kita nak kenal maqasidus syariah. Dalam qiyas kita namakan sebagai masalikul illah. So ini sebagai muqaddimah kita yang kita akan bahaskan, khususnya pada hari ini kaedah yang pertama. Nah, sebelum saya mulakan kaedah yang pertama yang sangat besar pada muka surat 15, boleh tengok di skrin. Sebelum itu kami minta maaf bagi pihak Alliance, kami tak dapat nak bagi PDF ataupun buku ini secara skrin dan seumpama dengannya kerana terdapat beberapa faktor, ya. Sebab laranganlah daripada dia hukuk tab'ah, jadi tak boleh kita nak bagi macam itu. Kita hanya tayang di skrin saja. Tapi siapa yang nak beli, boleh hubung pihak kami, insya-Allah. Sebab nak beli pun dekat Mesir. Jadi boleh belilah, tak rugi beli, insya-Allah. Beli kitab tidak akan rugi. Sehingga ulama menyatakan ishtaril adhkar, baitak washtari adhkar. Jual rumah kamu, beli kitab al-azkar. So saya katakan jual rumah kamu, beli kitab qawaidul maqasid. So kenapa dipilih qawaid maqasid? Kata Ar-Raisuni pada muqaddimahnya, kerana untuk mendabt, untuk nak bagi maqasid ini lebih tersusun dan memudahkan ahli syariah memahami kerangka maqasid. Itu tujuan dia. Sebab dahulu orang tidak belajar qawaid maqasid, orang belajar maqasidus syariah. So sekali ditambah nilai oleh imam kita qawaidul maqasid, untuk kita faham turutan-turutan maqasid yang perlu difahami oleh ahli syariah. Seperti kita belajar qawaidul fiqh ataupun al-qawaidul fiqhiyah. Ada turutannya, ada 65 manzumah yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullah, disebut sebagai al-qawaidul kubra, 5 kaedah, kemudian qawaid wusta ada 40 dan qawaid mukhtalaf fiha ada 20. Jadi semua 65 kaedah yang digunakan pakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi berdasarkan fikrah ini, Imam Raisuni cuba berjalan mengikut sunnah-sunnah para ulama, kerana kata Imam Zarruq, saya bacakan satu teks, kata-kata yang sangat hebat, dan tuan-tuan dan puan juga perlu membeli satu kitab yang namanya Qawaidut Tasawuf oleh Imam Az-Zarruq, faqih Maliki. Dia juga ada kitab dalam fiqh Maliki, dan ada kitab dalam Qawaid Tasawuf. Dia sebut apa? Dhabtul ilmi pada muka surat 6. Kalau Syekh Asraf boleh sebut, saya bacakan sedikit. Dhabtul ilmi biqawaidihi muhimmun. Saya tambah sikit, jiddan, muhimmun jiddan. Kita nak guideline ilmu yang bertaburan ini dengan qawaid yang dapat menjimatkan masa kita adalah sangat penting untuk kita. Li'annaha al-qawaid ini tadbitu masailahu wa tufhimu ma'aniyahu. Subhanallah. Kaedah-kaedah ini mampu untuk menyusun permasalahan dengan kuat, dengan orang kata tersusun, kita pun faham dengan mudah. Misalnya kita bagi contoh, siapa yang belajar Quran dan Sunnah tanpa qawaid, tanpa fiqh, dia baca hadis tanpa ada kaedah, bagaimana dia nak tahu rukun yang pertama dalam sembahyang itu apa yang disebutkan sebagai rukun, apa yang disebutkan sebagai sunnah, apa yang disebutkan sebagai sunnah muakkadah. Kalau kita baca teks begitu yang dianggap sebagai raw, tanpa qawaid, kita tidak akan faham dan kita tidak akan mencapai matlamat yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Maka dengan ada kaedah-kaedah syarak, maka hadis dikeluarkan menjadi, kita dapat tahu bahawa rukun sembahyang ada 13 mengikut mazhab Syafi'i, ataupun 18 mengikut sebagian ulama Syafi'i. Mazhab Hanafi ada 6 rukun. Kalau tidak ada kaedah syarak sebegini, nas hadis itu menjadi terawang-awang. Sebab itu Sufyan Ibn Uyainah menyatakan, kami dahulu ulama-ulama hadis menyatakan sebelum datangnya Imam Malik dan juga Sufyan Uyainah, kami membaca hadis tidak faham.
Sehingga datang Imam Malik dan Ibnu Uyainah menerangkan hadis dalam bentuk fiqh, barulah kita faham nas-nas hadis ataupun nas-nas Al-Quran Al-Majid. Maka begitu juga dengan maqasidus syariah. Kalau kita hanya membaca maqasidus syariah tanpa qawaid, kita bimbang susunan ilmu itu, darajat dan maratib itu bertebaran dalam otak kita. Kita tak mampu nak susun mengikut landasan yang betul. Akhirnya orang Arab kata lahbatat. Kita menjadi huru-hara dan juga kita tidak tersusun minda kita, menjadi seperti fawda akli, menjadi satu jam, satu benda yang fawda. Fawda ni maksud dia celaru dan keliru di dalam pemikiran maqasid syariah. So, watudriku mabaniyahu, dan kita dapat faham dengan kaedah ini tentang alfaz. Apakah maknanya? Sebab al-alfadhu ka'sun wal ilmu ma'un. Lafaz itu adalah gelas, ilmu itu adalah air. Bagaimana kita nak minum air tanpa gelas? Dan bagaimana kita nak faham ilmu tanpa kaedah? So, ilmu perlu kepada kaedah dan juga mustalahat untuk kita minum ilmu tersebut. Seperti mana kita nak minum air. Kalau tak ada gelas, kita tak mampu minum air tersebut. So, perlu kepada qawaid, perlu kepada mustalah untuk kita menghadam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Okey, itu saya berhenti kat situ untuk menerangkan pentingnya ahamiyatu qawaidil maqasid. Dan tariqah al-Imam Raisuni dalam buku ini, dia mengumpulkan 80 kaedah yang ditapis daripada 200 kaedah. Subhanallah. Dia mengatakan dia qiyas amal dia ini macam seperti mana Imam Bukhari rahimahullah menapis lebih kurang 7,000 lebih hadis yang berulang dalam Sahih Bukhari daripada 650,000 hadis. So ada penapisan. Kalau kita baca Musnad Imam Ahmad, lebih kurang cetakan yang baru 29,000 hadis daripada hafalan Imam Ahmad 1 juta hadis dengan turuk yang berlainan. 1 juta tu maksud dia hadis itu mungkin sama yang banyak tetapi turuk jaluran sanad itu yang berbeza. Sebab itu disebut 1 juta hadis, bukan makna 1 juta hadis matan yang berlainan. So buku ini persis seperti mana yang diamalkan oleh salafun salih, daripada maklumat yang mereka ada ditapis menjadi kecil kerana memilih yang paling terbaik untuk kita. Itulah amalul fuqaha. Di antara mereka adalah menapis ilmu sehingga kita dapat faham dengan mudah. So itu sebagai mukadimah kitab ini, dan siapa yang tertarik boleh buku ni. Saya yakin tidak rugi kerana ia ditulis oleh orang yang khabir. Dan untuk maklumat, sebelum saya baca kaedah yang pertama, Raisuni bersama dengan tim dia, Jamaluddin Atiyah rahimahullah, Syekh Ali Nadawi hafizahullah, ada kitab Mu'lamah yang mengumpulkan 40 jilid tentang maqasidus syariah, usul fiqh dan juga qawaidul fiqhiyah dalam kitab yang dicetak di Riyadh, tidak silap saya, 40 jilid untuk tambahan bagi mereka yang nak faham buku ni lebih mendalam. So buku ni sebagai satu labinah yang pertama. Kemudian siapa yang ingin takhasus lebih mendalam, dapatkan kitab Mu'lamah tersebut 40 jilid. Harga dia pun saya sebut RM2,000. Boleh tulis kat Facebook, adalah dia punya tukang-tukang yang jual. Saya tidak jual, saya hanya cerita sahaja. So kita mulakan bismillahirrahmanirrahim, al-qaidatul ula. Nah, apa maksud kaedah? Kaedah ini ialah amrun kulliyun yandariju tahtahu furu'un. Kaedah adalah satu teori umum yang wujud di bawahnya itu pelbagai fiqh. Kalau kita letakkan kepada maqasid, maksud dia adalah kaedah yang di bawahnya ada lagi cabang-cabang maqasid. Sebab itu Bin Bayyah dan ulama-ulama yang lain membahagikan maqasid kepada 3. Al-maqasidul ulia yang membahaskan tentang hifdzuddin, hifdzun nafsi ila akhirih. Kemudian al-maqasid khassah yang membahaskan tentang maqasid saum, yang membahaskan tentang maqasid, misalnya maqasidul bunuk, maqasidul halal, maqasidut ta'am. Makna dia bahaskan secara bab. Dan itu sangat penting. Seperti Syekh Qaradawi dia karang tentang maqasidul mal. Ada ulama bin Bayyah tulis maqasidul waqaf. Juga Syekh Salim Awa ada menulis tentang waqaf. Ada juga kitab nama dia maqasidus sukut. Di antara perkara yang kita kena bincang juga, di antara maqasidus sukut. Kenapa syariat berdiam diri? Di sana ada maqasid. Ada tujuan dia. So itu makna dia di bawah kaedah maqasid. Ada lagi
Dia punya cawangan-cawangan dia punya branch dia. Dan yang ketiga disebut sebagai maqasid, dia panggil apa? Maqasid ulia ataupun ammah, khas maqasid juz'iyah. Ini boleh buat buku banyak. Siapa-siapa yang rajin buat maqsad rukuk, maqasid rukuk, maqasid sujud, maqasid Fatihah, maqasid takbir. Hatta saya baca dalam kitab Al-Hawil Kabir oleh Imam Mawardi. Imam Mawardi menyebutkan lebih kurang 5 atau 6 maqasid takbir. Takbiratul ihram tu ada maqasid, subhanallah. Makna dia maqasid ini ada pecahan-pecahan yang seperti ranting. So ilmu ni adalah tasjir. Kata ulama, ilmu ni adalah tasjir. Dia adalah pokok yang ada roots dia, kemudian dia ada ranting dia, ada dahan dia, ada batang dia. So ilmu begitu, walaupun dia maknawi, tak dapat dikenal pasti oleh mata dan juga pendengaran kita, tapi dikenal pasti oleh minda kita. Mudrakun bil aqli. Al-ilmu mudrakun bil aqli. Ilmu ini dikenal pasti oleh akal kita. So, apa definisi akal untuk memudahkan pembicaraan kita? Al-aqlu seperti mana yang didefinisikan oleh Imam Subki, gharizatun yata'atta biha dalqul ma'lumat. Dia adalah satu makhluk dengan wujudnya akal, datangnya ilmu dan maklumat. Sebab itu kita kena ada akal untuk membaca maqasid. So, saya cerita sikit apa maksud kaedah. Maka kita dah faham. Kaedah merupakan satu teori yang di bawahnya ada cabang-cabang yang berkaitan rapat dengan dia. So kaedah yang pertama, wada'us syara'i' innama limasalih ibad. Saya tidak baca satu persatu. Kalau baca satu persatu maknanya kita kena buat kelas talaqi 3 tahun. So kita hanya 4 perjumpaan saja. So kita speed. Peletakan syariah. Ini dia panggil idhafatul masdar ilal maf'ul. Dia buang fa'il. Asal wada'u Allahi asy-syara'i'. So kita baca kitab, di antara perkara yang penting ialah melihat kepada mau idhafah. Idhafah kepada apa? So siapa yang meletakkan syariat? Itu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat kepada kita, innama adatul lil hasri. Makna dia merely semata-mata adalah untuk limasalihil ibad. Dalam dunia ni, muskilah kita kalau kita banyak bincang tentang jin. Ahkamul jin. Sedangkan Al-Imam Ghazali rahimahullah membicarakan tentang af'al insaniyah. Ahkamus syari'ati muta'alliqatun bi af'alil insaniyah. Tapi zaman sekarang ni banyak bincang tentang jin. Itu muskilah. Kita kena kurangkan sedikit tentang jin dan dibincangkan tentang masalih al-ibad. Jadi syariah ini sedikit tidak bertentangan dengan minda barat. Bila barat memperjuangkan human right dan seumpama dengan dia, syariah lebih awal. Sebab wad'un ini maksud dia peletakan awal. Asas yang syariah dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, innama. Innama maksud dia tak ada yang lain dah. Semata-mata li huwa, diletakkan dhamirul fasli, innama huwa lagi. Makna di dhamirul fasli fi mahalli mubtada ini, subhanallah, semata-mata untuk maslahah ibad. Dan maslahah ini ada dua, jalbul masalih wa dar'il mafasid. Adalah untuk memperolehkan kebaikan dan juga untuk menolak keburukan. Ajilan, nanti akan huraikan pada kaedah yang kedua. So, ini merupakan satu perkara yang perlu kita renung apabila kita membicarakan tentang syariah. Pendataan sangat penting, yang kita namakan sebagai fiqhul masalih. Bila seseorang itu menunaikan zakat, kita hanya kempen dari sudut zakat dapat pahala, insya-Allah berkat. Nah, kita tidak mengeluarkan data. Bila seseorang itu mengeluarkan zakat, apakah maslahah duniawiyah yang dia dapat? Misalnya tak dikenakan hukuman, maksud dia teks pun dapat pengecualian. Perlu disebut sedemikian rupa kerana syariah bukan bermaksud akhirat semata-mata. Asy-syari'atu dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sini kita mempunyai idea apabila kita membicarakan tentang bank, tentang mahkamah, tentang halal, kemukakan kebaikan duniawi sebelum kebaikan ukhrawi. Di sini akan menjadikan satu, kita katakan trigger kepada menggalakkan orang intimak kepada syariah, hatta kepada golongan bukan Islam. Kerana kita tahu golongan bukan Islam tidak wajib beriltizam dengan syariah. Walaupun disebut sebagai al-kuffar mukhatabuna bi furu' syariah, itu bermaksud dia ialah li tad'ifil azab, kata Imam Syirwani dan juga muhaqqiqin daripada usul fiqh. Itu disebutkan orang kufar ditaklifkan dengan syariah
bukan untuk liyaltazimu, untuk mereka beriltizam, dia ada obligation, tetapi semata-mata untuk diazab keras pada hari kiamat. Itu mafhum yang disebut sebagai al-kuffar mukhatabuna bi furu' syariah laisa liyaltazimu wa innama litadfi'il adab, litad'ifil adab, bukan untuk mereka beriltizam tetapi untuk digandakan azab mereka. So ini bila kita ceritakan tentang maslahah syariah, orang bukan Islam akan tertarik sebelum akhirat di dunia. Sebab itu benda ini perlu dibangunkan satu pengajian di dalam ilmu usul fiqh, namanya at-tahsin wat taqbih. Ilmu ini ada kaitannya dalam ilmu akidah yang dinamakan sebagai darul aqli fit tahsin wat taqbih. Bila kita sebut riba, riba ni qabihun 'indal aqli atau mamduhun 'indal aqli. Adakah ia baik di segi akal ataupun buruk di segi akal? Maka kita akan menceritakan berdasarkan pendataan betapa buruknya sebelum kita menceritakan pahala dan dosa. Tetapi itulah asas fiqh. Fiqh tidak berkaitan dengan pahala dan dosa. Fiqh berkaitan dengan halal dan haram. Kalau kita dakikkan kefahaman kita. So, fiqhul masalih yang berteraskan akal sangat penting. Dan di sinilah gabungan Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah sangat penting. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, masalihud dunya mudrakatun bil aqli. Masalah dunia tidak datang Rasulullah pun, tidak datang Al-Quran pun orang boleh faham. Di sini mengasaskan tentang kemuliaan akal di dalam minda syariah kita. Kerana minda syariah ini untuk membuktikan kepada orang dia membawa maslahah limasalihil ibad. Dan tuan-tuan kena menjawab 3 persoalan penting. Limadha syariatu? Kenapa syariah? Ini dia panggil soalan sosiologi. Ilmu sosiologi, soalan yang pertama yang perlu kita jawab ialah kenapa? Kenapa syariah? Yang kedua, how? Bagaimana syariah itu? Dan yang ketiga, apa itu syariah? Kalau kita boleh menjawab 3 soalan ini, kita akan berjaya untuk menerangkan syariah kepada orang lain dan kita rasa iqtina', kita rasa puas hati dengan syariah kita. So, soalan ini saya tinggalkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh berfikir, kenapa syariah? Apa itu syariah? Dan bagaimana kita nak sampaikan syariah kepada orang lain? Itu kaedah yang pertama. Saya ambil baris yang ke bawah sekali. Perenggan yang ke berapa? Yang 3 ke atas. 1, 2, 3. Wal ibarah mu'tamadah. Untuk kita buktikan, kaedah ini diambil daripada kitab Muwafaqat. Wal ibaratu al-mu'tamadatu fi unwanil qa'idati ma'khudatun min qawli Imam Syatibi. Wadu' syara'i innama huwa limasalih ibadi fil ajili wal ajili ma'an. Ibarat yang muktamad ini diambil daripada kaedah Syatibi yang menyatakan syariat ini diletakkan untuk tujuan maslahah hamba-hamba Allah di dunia dan juga di akhirat. Ajil ay fid dunya, ajil ay fil akhirah. Subhanallah. Wa fi hadzal ma'na yaqulu aidan al-qa'idatul muqarrarah. Kaedah yang telah dikenal pastikan, yang telah ditapis, yang telah diakui oleh akal dan juga nakal. Anna syara'i'a innama ji'a biha limasalihil ibad. Datang dengannya untuk mendatangkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Ini kaedah yang pertama, kita kena i'tiqad kesemuanya syariat Allah sama ada amran wa nahyan, ia adalah maslahah. Bila kita katakan halal, ia adalah maslahah lil ibad. Bila kita kata haram, dia adalah maslahah lil ibad. Dalam semua perkara itu i'tiqad kita yang perlu diletakkan dalam kerangka minda fiqh Islami muasir dan juga minda syariah zaman moden ini. Okey, kita masuk kaedah yang kedua. Saya hanya baca secara ringkas, mudah-mudahan dapat difahami insya-Allah. Kaedah yang kedua pada muka surat seterusnya. Oh, saya tengok di sini buku kita. Asy-syari'atu, subhanallah, ini yang penting. Ini menjawab persoalan-persoalan golongan mutasyaddidin. Golongan mutasyaddidin ingat syariat ini datang dalam bentuk hanya kita boleh fulfill seluruhnya. Tidak. Tengok kaedah ni yang dibina oleh Ibn Taymiyah. Kaedah ni diambil daripada Ibn Taymiyah, tidak silap saya. Baik. Asy-syari'atu mabnaha 'ala tahsilil masalihi wa takmiliha wa ta'dilil mafasidi wa taqliliha. Subhanallah. Syariah ini terbina di atas dasar memperolehi masalih dan melengkapkannya. Kita dah ada masalih, kita lengkapkan bagi elok lagi, bagi elok lagi. Sebab itu kita melihat al-masalih di zaman Rasulullah, mesyuarat di masjid
Kita tak boleh kata itu ketinggalan kerana itu yang paling terbaik di zaman dahulu. Perbincangan politik, urusan negara, diriwayatkan dalam hadis Tirmizi, Abu Bakar, Umar dan Rasulullah berbincang urusan muslimin di Masjid Nabawi. Namun apabila berpindah pada zaman Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali, kepada Uthman, khususnya pada zaman Muawiyah, polisi politik sudah berubah. Pemindahan dari Madinah ke Dimash dan seumpama dengannya, sehingga kita melihat perkembangan masalah berkembang dengan baik. Ada macam-macam peruntukan, ada wizarah tanfiz, ada wizarah tafwid yang zaman dahulu tidak disusun sedemikian rupa. Sebab masalah ini berdiri di atas tahsil yang pertama, bina. Kemudian kita lengkapkan, kita bina bagi elok lagi. Sebab itu kita, generasi dahulu, dia mempunyai fadlu sabqi, kita adalah fadlu takmil. Mereka mengasaskan, kita melengkapkan lagi sehingga menjadi syariatullah yang ulia. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, wa ta'tilil mafasidi, kita kena buang. Kita kena jauhkan, mensia-siakan al-mafsadah, yang merangkumi mafsadah akliyah, mafsadah diniyah, mafsadah khuluqiyah, merangkumi mafsadah maliyah, merangkumi mafsadah irdiyah. Semua benda yang mengancam akal kita. Seperti dada, seperti rokok, seperti ganja, seperti syabu. Perlu kita taktilkan dia. Ini juga menjadi polisi kepada kerajaan. Dan alhamdulillah kerajaan kita ada standard syariah, standard maqasid syariah yang dilancarkan pada tahun awal 2013 tahun 2012 begitu. Standard syariah sangat bagus. Cuma kena kembangkan lagi standard syariah supaya kita tahu apa yang telah kita lakukan berdasarkan standard tersebut. So, mafsadah kita kurangkan, kita buang. Kalau tak mampu buang semua, wa taqliliha. Ada waktu kita tak mampu nak buang semua, kita kena kurangkan. Ini yang disebut dalam kaedah fiqhiyah, irtikabu akhafid dararain. Gambaran yang sangat mudah. Sebab asy-syari'atu katib, ibarat Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah, asy-syari'atu katibbi. Syariah itu seperti perubatan. So kalau kita tak mampu selamatkan semua, potong kakilah. So dalam institusi bank pun kita ada standard kita. Diletakkan sebuah syarikat yang 5%. Kita tak kata sampai dia kena zero bermuamalat dengan benda-benda haram. Kalau tak adalah. Kita katakan apa dia syarikat-syarikat yang patuh syariah, bank yang patuh syariah ataupun syarikat saham yang patuh syariah. Kerana nak bagi fulfill 100%. Bukan begitu. Kita kena beza di antara syariah yang dalam Al-Quran dengan tatbiqus syariah. Tatbiqus syariah akan ada di sana kekurangan, di sana ada takhir, di sana ada takjil, di sana ada tadarruj. Sebab itu di antara Syekh bin Bayyah meletakkan dalam qawaid maqasidus syariah adalah qawaid tadarruj. Dalam buku ni tak ada, tapi dalam buku Syekh bin Bayyah ada dalam kitab maqasidnya, dia meletakkan kaedah at-tadarruj, step by step di dalam untuk melaksanakan syariah. So kaedah ni sangat penting. Kerana apa? Dia menjelaskan kepada orang ramai bahawa kalau kita tak mampu nak lakukan semua, kita taklilkan mafasid. Sehingga kita mampu sedikit demi sedikit sampai kepada matlaban yang asal. Nas diambil oleh Ibn Taymiyah dalam kitab Siyasah Syar'iyyah ataupun Majmu' Fatawi dia. Ada 24 jilid, sangat bagus untuk bagi darisin yang nak mengkaji pemikiran Al-Imam Ibn Taymiyah dari sudut fiqhnya. Kita boleh baca Majmu' Fatawinya, sangat bagus, 24 jilid. Wa qala aidan ar-rusulu bu'isu. Bagi dua yang terakhir. Ini boleh hafal lah. Saya pilih-pilih yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan hafaz. Sebab apa? Al-ilmu ma fi ru'usika. Kata Ibn Jauzi Al-Hambali, ilmu apa yang kamu hafal, yang kamu ingat. Bukan dalam kitab-kitab milik penulis. Ilmu adalah dalam otak kita. Ar-rusulu bu'ithu. Para anbiya diutuskan bitahsil al-masalih wa takmiliha wa ta'tilil mafasidi wa taqliliha bihasabil imkan. Ini melahirkan fikrah, satu fikrah boleh buat dalam kurungan bihasabil imkan fiqhul mustata'. Fiqhul mustata'. Ini mustalah yang saya ambil daripada guru saya, Syekh Taha Jabir Al-Alwani. So, kita buat syariah berdasarkan fiqhul mustata'. Dan mereka beristisyhad dengan Raja Najasyi. Apabila masuk Islam, beliau tak melaksanakan apa-apa syariah melainkan menunaikan solat. Tetapi bila beliau meninggal dunia, Nabi sembahyang ghaib kepada jenazahnya. Ini menunjukkan syariah satu perkara,
pelaksanaan syariah satu perkara bihasabil imkan, yang kita namakan sebagai fiqhul mustata', bertepatan dengan kaedah usuliyah la taklifa illa bil maqdur. Itu ibarat Imam As-Subki dalam Jamul Jawami' dan juga ringkasan daripada Zakaria Ansari dalam kitab Lubhul Usul, iaitu la taklifa illa bimaqdur. Pentaklifan hukum syar'i ke atas hamba-hamba Allah mukallafin hanya ditaklifkan benda yang kita ada kemampuan untuk melakukannya. Selesai kaedah yang kedua, masuk kaedah yang ketiga. Okey tak macam ni? Kita minta respon daripada pendengar. Dengar tak? Saya takut saya lupa sebab kita ada lebih kurang 595 orang peserta. Tapi tak tahu lah hari ni masuk berapa. So kita minta komen dulu. Selalu kita minta komen, jelas tak jelas? Penjelasan ada tak bunyi-bunyi kedah ke? Kita minta sikit, takut itu terlajak. Dah terlajak ni. Ada komen tak? Ashraf. Makna dia semua jelas kan? Kita boleh teruskan. Nanti insya-Allah 30 minit terakhir ataupun 20 minit terakhir saya akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk meminta penjelasan. Tak ada? Jelas? Jangan jawab di Q&A, tapi jawab di chat. Di chat lah. Jawab di chat. Cuma suara dah dengar jelas? Jelas. Okey, alhamdulillah kita sambung. Kaedah yang ketiga, al-masalihu wal mafasidu innama tufhamu bi muqtada ma ghalab. Al-masalih, macam mana kita nak faham? Sebab akan timbul persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Syatibi rahimahullah dalam Muwafaqat. Kalau kita baca juzuk yang kedua, dia timbulkan, orang akan bertanya, sembahyang ni memanglah maslahah. Tapi Ustaz, bangun subuh ni kita adalah kerja balik lewat. Ini bukan mengganggu kesihatan kita. Ustaz, kita pergi haji, duit kita habis. Kita kerja banyak dan seumpama dengannya. Tiba-tiba kita kena keluarkan 10,000 untuk pergi haji. Itu tambang. Ada subsidi. Tapi tak tahu sekarang ni naik lagi dikatakan 23,000. So, bukan itu menzalimi kami. Zakat, kami kerja teruk-teruk. Tiba-tiba 25%, 10%, 5%. Subhanallah. Maka kita katakan, ya, ada kemudaratan, ada mafsadah. Tapi cara fikir seorang Muslim bukan macam itu. Seorang Muslim berfikir apa yang majoriti. Tufhamu bi muqtada ma ghalab. Tengok apa yang paling banyak kebaikan dia atau yang paling banyak keburukan dia. Kalau banyak keburukan, nahnu nahkumu bil haram, kami katakan haram. Kalau banyak kebaikan walaupun ada sedikit mafsadah, nahnu nahkumu bil halal. Maka disebutkan ma ghalab ini ataupun al-ghalib, dan ada nas dia daripada Syatibi rahimullah. Mana nas dia dalam ni? Ada skrin, hilanglah skrin. Nombor 3 daripada bawah. Nombor 3 daripada bawah. Ini hafal kaedah ni. Kaedah ni alhamdulillah saya dah hafal lebih kurang dah 14 tahun. Sebab dia sangat cantik dan indah. Walidhalika kana al-fi'lu dzal wajhain. Sepatutnya dzal wajh ataupun di sini dia sebut sebagai apa nama dia badal. Jadi badal lah. Walidha kana al-fi'lu dzul wajhain mansuban, jadi khabar kepada kana ilal jihatir rajah. Yang demikian perbuatan. Kemudian disebut badalnya dzul wajhain, perbuatan yang ada dua wajah. Pisau misalnya, ada wajah kebaikan, ada wajah keburukan. Television, ada wajah kebaikan, ada wajah keburukan. Semua benda kebanyakan adalah dzul wajhain. Semua perbuatan yang ada dua wajah mansuban ila jihatur rajihah, akan dinisbahkan, distandarkan kepada jihad rajihah. Fa in rajahatil maslahatu, kalau yang maslah lebih jelas pada timbangan akal, pada timbangan ijtihad, pada timbangan data, kita ada rekodnya 90%, 80%. Ini macam doktor. Doktor bila dah buat surgery, dia akan tengok berapa persen. 70% dia buat. 50-50 dia tak berani buat. Bahaya. Ada high risk. Maka disebut sebagai famatlubun bihi. Maka dituntut untuk kita melaksanakan perbuatan yang wajib kita buat. Wa yuqalu fihi innahu maslahatun. Dikatakan ia adalah maslahah. Walaupun ada mafsadah sedikit.
Wa idza ghalabat jihatul mafsadati famahrubun ay famuharramun ay apabila mafsadah lebih tinggi maka ia ditinggalkan, dilarikan ataupun diharamkan kerana dikatakan innahu mafsadatun ala ma jarat bihil al'adatu fi mithli, berdasarkan apa yang berlaku dalam best practice dalam kehidupan kita, budaya itu yang kita tinggalkan. Sebab itu al-adatu muhakkamah juga menjadi satu kasyifah, menjadi satu alat pengukur, satu mi'yar untuk menentukan perbuatan mana yang okey atau tidak okey mengikut kadar mafsadah dan kadar maslahah. Ini sangat penting untuk menjawab beberapa tomahan-tomahan ataupun syubhat-syubhat golongan yang kata kadang-kadang kita buat ibadat ini ada dia punya keburukan. Kalau kita buat pinjaman bank secara syariah, ada sedikit dia punya percentage dia tinggi dan seumpama dengan dia, so rating dia tak berapa bagus dan sebagainya, kita jawab dengan bimuqtada ma ghalab. Mungkin ada sedikit yang membebankan, tetapi secara keseluruhan dia secure untuk customer, menjaga hak customer kerana ada jual beli, kerana ada barang, kerana ada semua perkara yang menjaga, kerana semua akad kontrak dan juga pada perundangan fiqh yang dilaksanakan oleh syariah, termasuk dalam semua perkara, hatta dalam munakahat, hatta dalam mahkamah, adalah himayah untuk menjaga hak tarafain, menjaga hak dua orang, sama ada taraf dia hakim atau mahkum, menjaga taraf bai' ataupun al-mushtari, penjual dan juga pembeli. So ini yang dinamakan sebagai asy-syariah adlun kulluha. Okay, yang ketiga saya dah baca, dah huraikan. Tuan-tuan kalau ada buku ni insya-Allah akan dapati apa yang saya huraikan, insya-Allah tidak jauh daripada syarah al-Imam Imam Raisuni hafizahullah. Baik. Saya bagi contoh saja aplikasi kaedah ni. Raisuni menyebutkan pada muka surat 32. Az-zawaju maslahatun daruriyatun ataupun hajiyatun, boleh takbir begitu. Dia buat daruriyatun, saya maksud dia au hajiyatun taqum maqama ad-daruriyah. Kadang-kadang dia adalah hajah tapi taqum maqama ad-daruriyah. Dan di sana ada beza darurah dengan ad-daruri. Ad-darurah benda yang keadaan kita nak mati ataupun rosak anggota badan yang perlu kita ambil benda haram. Ad-daruri ini adalah benda yang diperlukan oleh majmu'ah yang banyak terhadap perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah. Kalau tidak buat, kehidupan menjadi seperti alam hayawan, seperti takbir Imam Ibnu Ashur dalam maqasid syariahnya. Bukan mati. Daruriyat ini dia tak mati, tapi hidup kita tunggal langgang. Tidak bersistematik. Hidup seperti qanunul ghabah, undang-undang rimba. So, ad-daruriyat di sana ada beza, al-farqu baina hunaka farqun baina daruriyat dengan ad-darurah. So ini satu benda yang penting untuk kita ambil tambihun hamun. Satu perkara yang penting untuk diambil berat. Daruriyatun 'azimatu sya'ni fil Islam wa huwa ruknun asasiyun fi kiyani fi kulli al-mujtama'at al-bashariyati walakin fihi aidan mata'ibu wa khasairu wa masyakil. Kahwin ni satu benda asas, essential kepada masyarakat untuk kita taulidu al-aulad. Kalau tak ada kahwin, maka tidak ada di sana keturunan. Hifdzun nasab. Maka walaupun dia benda yang baik, maghrubun fihi, disukai dan diminati, ada mata'ib. Ada kepenatan dia, ada dia punya masyaqqah dia, mahar, nafkah isteri, nak tanggung isteri ni sampai dia mati ni. Sampai dia liang lahat. Sebab nafaqatul kafan semuanya ditanggung oleh suami. Di sini kata-kata betul hanya orang perempuan. Sampai ke mati harta kita tak ambil. Kain kafan kita beli. Keranda kita beli. Upah van kita bayar. Kemudian apa lagi? Upah Tok Adi ya. Tok Adi, tanah kubur pun kita bayar. Kira-kira kosnya RM1,200. Ditanggung oleh suami. Inilah nasib seorang lelaki. Sampai ke mati kita kena tanggung isteri. Itu cerita dia. Dan untuk sebagai iklan lah, saya harap kalau siapa-siapa yang tak daftar lagi khairat di masjid, sila daftar. Sebab memudahkan urusan kematian kita. Bila kita mati nanti, bila kita dah daftar dekat mana-mana qaryah, pihak hospital senang nak urus. Kita pun dah ada tanah kubur. Sekarang ni nak di Kuala Lumpur ni bukan senang kita nak tanam ni. Sebab penuh orang luar, orang dalam dan sebagainya, dan itu tanah wakaf. So siapa-siapa bulan puasa ni boleh pergi ke masjid atau surau untuk bayar di khairat RM100 sahaja.
pendaftaran dan tahunan RM50. So itu yang akan diberikan nanti, insya-Allah bila kita mati, dia ada bagi lamsam RM500 kepada ahli keluarga, yang lain semua dia uruskan. So itu di antara juga benda yang penting diambil berat, kerana dia di antara maqasid ijtimaiyah yang perlu kita jaga. Jadi adakah apabila kahwin ini membebankan kita dengan nafkah, dengan macam-macam masalah, dengan bergaduh lah, macam-macam, kita kata tak mau kahwin. Di situlah di barat munculnya movement gerakan tak mau kahwin, gerakan banyak girlfriend. Sebab tu kita tengok ada drama Friends di Amerika. Friends tu satu cerita yang sangat menarik. Saya di Mesir dulu, Masya Allah, cerita Friends tu menjadi sonok tengok. Tapi Melayu itu budaya yang teruk. Sebab dia berkumpul laki perempuan duduk satu rumah kerana atas alasan kawan. Tidak ada hukum halal dan haram sebab mereka barat. Tetapi di Malaysia pun ada juga yang terkesan dengan fikrah tersebut. Jadi mereka tidak berkahwin dengan alasan takut terbeban. Jadi mereka bercinta, kadang-kadang macam suami isteri dan sebagainya. Maka itu bertentangan dengan syariatullah yang dia ingin kita diuji dengan sedikit bebanan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara maqasid yang penting dalam Al-Quran adalah maqasid ibtila. Maqasid ibtila ni kita perlu kaji untuk kita menjadi insan yang mukmin dan menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai ya, contoh yang disebut ada maslahah dan juga ada mafsadah, tetapi perkahwinan itu lebih banyak maslahahnya, maka disyariatkan perkahwinan. Secara praktikal dia, masalah yang muncul di Mesir iaitu dipanggil family planning. Dahulunya fikrah family planning ini ditolak oleh ramai orang tua kita. Dia berkata rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita tak apa, beranak pilih 10, 20, 30, tak ada masalah. Saya punya dulu tok saudara saya ada anak 24 orang daripada satu ibu. Sebab kahwin 14. So memang orang dulu anak 14, 15. Sesuai dengan zaman mereka. Tapi zaman sekarang ni faktor kesihatan, faktor ekonomi, faktor ada anak hyperaktif, macam-macam nak jaga susah. Maka adakah dengan menggunakan asbab ini, soal jelas. Jelas tak jelas? Saya jawab. Tak jelas saya ulang lagi. Boleh seseorang ataupun satu family itu, satu pasangan tersebut, satu pasangan membuat family planning dengan dia plan 3 tahun sekali dapat anak, 3 tahun sekali dapat anak. Adakah ini bertentangan dengan maqasid? Tidak. Sebab maqasid syariah bukan sahaja kita nak anak ramai, tetapi nak juga anak yang soleh, dzurriyyatan thayyibatan. Bila ada masalah ekonomi, ulama menyenaraikan di antara asbab kita boleh buat family planning, di antaranya masalah kewangan. Kalau gaji kita 1,200, rumah sewa 500, anak seorang, memang kita miskin. Dan di Selangor, saya mengambil pengiraan daripada guru saya, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Usni Abdul Rahman, dia kata bawah 3,000 masih miskin. So, kalau anak ramai, dia akan membebankan masyarakat. Sebab mujtama' kita belum mencapai satu mujtama' yang luar biasa. Maka kita tidak menyalahkan mereka yang buat family planning. Boleh. Sebab faktor ekonomi. Naik gaji sikit 4,000, okey, anak yang kedua. Barulah hidup tu aman dan tidak menjadi insan yang malang dalam kehidupan. Yang kedua, masalah susah nak didik anak. Anak ramai kadang-kadang nak tarbiyah susah. Dapat anak hyperaktif ataupun samahallah dapat anak yang tidak sihat, OKU ataupun autism ataupun Down syndrome dan seumpama dengan dia, itu memerlukan kepada satu penjagaan inayah khassah. Siapa yang terlibat dalam aktiviti autism dan seumpama dengannya ataupun anak OKU memerlukan rawatan, memerlukan penjagaan dan seumpama dengannya, ketika itu boleh kita katakan kurangkan anak. Dan yang ketiga, faktor kesihatan isteri, rahim dia lemah dan seumpama dengannya, maka dibolehkan untuk buat family planning. Maka di sini kita melihat walaupun zawaj itu ada maqasid yang ulia berkaitan dengan tanasur, kadang-kadang dengan penggunaan maqasid yang lain dari sudut kebaikan, dari sudut ibtila dan seumpama dengannya, benda yang sama kita dapat kurangkan anak. Bukan kita buat sistem negara, tetapi
sebahagian pasangan yang memerlukan kepada family planning, kita haruskan berdasarkan i'tibarat maqasid yang lain yang kita nak lebih zuriyatan thayyibatan. Zuriyah thayyibah ini adalah sebahagian daripada maqasidul usrah. Kalau kita buat senarai maqasidul usrah, selain pada maqasidul bunu, maqasidul halal, maqasidul mahkamah, kita senaraikan maqasidul usrah ialah zuriyatan thayyibatan. Bagaimana nak melahirkan zuriyah thayyibah dalam keadaan ekonomi tidak mantap, kemudiannya anak terlampau ramai, kemudiannya dalam isteri pun sakit. Dan ini akan membantukan maqasid zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Baik, jelas kan? Okey, yang kaedah yang keempat, ahkamus syariati muka surat 33. La tahruju an tahsilil masalihil khalisah. Ahkam Okey. Ahkam syariah tidak terkeluar daripada menghasilkan atau mendapatkan masalah yang pure. Ada di sana masalah pure seperti beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Itu masalah yang paling besar. Ar-rajihah, mana dia punya standard dia 90%. Ada sedikit. Misalnya kita katakan dalam jihad fisabilillah ada kerugian dia mati dan seumpama dengan dia, tapi dapat pahala syahid fisabilillah. Dia ada rajihah dia. Penjagaan negara wa ta'tilil mafasidil khalisati awir rajah, kita dapat menyekat mafsadah yang pure. Ada mafsadah yang pure seperti syirik, itu tidak ada langsung maslahah. Kalau siapa kata syirik ada maslahah, itu akhta'a. Dengan berfikiran seperti fikrah Al-Ambari. Ubaidullah Al-Ambari Mu'tazili, dia berpendapat kullu mujtahidin musib di dalam akidah. Maksudnya kalau orang Nasara dia kata Tuhan ada 3, Yahudi ada Tuhan lain, agama lain pun ada Tuhan yang lain, maka mereka dimaafkan. Dia punya kebaikan dia. Itu salah. Al-Ambari satu mazhab yang batilah kerana dia telah mentaswibkan musawwibah ke semua bidang akidah. Ini yang dinamakan di zaman sekarang, nama dia pluralism. So dalam syirik tak ada istilah seperti yang dikemukakan oleh Al-Ambari, betul dan ada yang salah, dan semua ataupun semua boleh dimaafkan, tidak. Dalam akidah, asyirku qabihun, inna syirka la zulmun azim. Jadi ini di antara benda yang mudah kita fahami. Maka syariah tidak akan terkeluar, mustahil waqi'an, aqlan, syar'an. Syariah ini tak mendatangkan masalah. Kalau orang yang siapa-siapa yang student di sini mau ataupun sanggup mengkaji pada setiap fiqh, kalau kita ambil misalnya paling mudah bab taharah. Pada taharah itu kita boleh mengkaji satu persatu daripada air mutlak, air musta'mal, air mutanajis pada maslahah dan mafsadahnya. Penyucian muka, wudu, sapu khuf, tayamum. Kenapa tayamum berbeza dengan wudu? Pada setiap itu kita akan dapati maslahah. Subhanallah. Dan ini akan menambahkan liyatma'inna qalbi. Konsep kita ni macam Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min? Bala walakinna liyatma'inna qalbi. So, kata Izzuddin Abdul Salam, orang yang beriman dengan syariat Allah dan ditambah dengan keyakinan hikmah, itu lebih kuat daripada orang yang beriman tanpa hikmah. So ilmu maqasid ini akan membongkarkan hikmah, bukan yang membuktikan. Dia bukan musaddiq, hanya kashifah. Musaddiq itu bertentangan sebab syariah lebih awal daripada kajian. So kajian bukan musaddiqun lima baina yadayh. Kajian adalah kashifah, hanya membongkarkan di sana ada hikmah pada hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, bukan membenarkan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Ini benda yang mudah, saya tidak uraikan panjang. Seperti mana kalung di leher saja kita urai, cukup ringkas. Cuma kita ambil contoh yang Syekh bagi, sama seperti saya bagi contoh, syirik iman ada di sini, perang. So contoh yang hampir sama pada muka surat 37. Contoh boleh baca. Contoh yang saya bagi hampir sama. Yang ni sangat bagus. Kaedah ni kaedah mas, boleh ditulis dengan mas. Boleh ditulis dengan mas dan juga perak. Kita ada berapa minit lagi? Kita ringkaskan. Ada 20 minit lagi. Al-masalihul mu'tabaratu syar'an, maslahah yang disahkan. Maksud dia kira valid di segi syarak. Hiya
ma yuqimul hayatad dunya lil hayatil akhirah lattiba'ul hawa ahwa'il nufusi. Oh subhanallah. Kaedah ni telah saya sebutkan pada permulaan mukadimah saya sebut, kita bercakap tentang kaedah bukan hawa nafsu. Syariah mesti membina kehidupan dunia yang membawa kita kepada keselamatan akhirat. So ni macam Stephen Jokowi dia kata apa? Mind ending. Orang yang bijak dia akan fikir mind ending. Buat sekarang ni apakah penghujung dia? So syariah begitu. Sekarang ni kita nampak penat. Puasa, zakat, perniagaan halal dan haram. Subhanallah. Ada rukun dia, ada syarat dia. Disyaratkan tidak boleh ada riba, judi, pembohongan, kemudaratan. Subhanallah. Ini menyempitkan peranan kita. Tetapi sebenarnya itulah yang akan mendirikan kehidupan yang bahagia di akhirat. Ini yang disebut sebagai fiqhul mizan. Ada dua janah. Janahud dunya, janahul akhirah. Sayap dunia dan sayap akhirat. Bila kita nak buat keputusan, dari segi fatwa, dari segi kehakiman, subhanallah, melihat kepada konsep maslahah yang mana dunia dia berdiri untuk akhirat. Dan ini kalau kita mencapai tahap sebegini, akliyah yang tinggi atau kita namakan sebagai al-akliyah fa'alah, akliyah yang sangat aktif, al-muslim yufakir, dia akan terkeluar daripada hawa nafsu. Lattiba'u ahwa'in nufus. Kerangka yang mudah. Mengikut hawa nafsu la fasadatil ard. Sebab an-nafsu katifli in tuhmilu syabba ala hubb rada'i wa in taftim huyan fatim. Nafsu ni macam budak-budak, dia suka buat benda yang celau. So apabila nafsu kita menaiki tangga akal, di situ ada kemusnahan. Walaupun ada keseronokan, tetapi kita kena tahu nafsu dia ada tenor dia, dia mahdudah, ada tempohnya, dia akan menyesal. Mengikut hawa nafsu, penghujungnya adalah penyesalan. Mengikut akal dan syariah, pemudaan berat, penghujungnya kebahagiaan. So al-ibrah bil awakhir bukan bil awail. Ibrah pada penghujung bukan kepada awail. Contoh yang mudah, student-student yang tak mau baca buku, dia seronok, enjoy, pergi sana pergi sini, natijah examnya menangis. Sahabat-sahabat yang rajin, penat, bangun malam dan seumpamanya tidak enjoy, tapi bila penghujung natijah, dia seorang yang enjoy. Dia dapat, dia senyum. So di situlah dibuktikan siapa yang duduk di atas himar atau siapa yang duduk di atas kuda. Siapa yang duduk atas himar dia akan menangis. Siapa yang duduk atas kuda dia akan seronok. Baik. Kita teruskan. Bolehlah kita ringkaskan sebab kita nak target baca secara ringkas insya-Allah. Kalau ada masa akan datang kita akan baca buku lagi insya-Allah bila Alliance bersetuju lagi buat apa dia program. Ada ramai lagi masyayikh kita di Alliance akan baca kitab kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan kemukakan buku-buku yang sesuai untuk masyarakat membina akliyah. Sebab saya bersama Alliance tema kita adalah untuk mentakwid pemikiran faqih, pemikiran macam mana kita nak berfikir seperti mana ulama berfikir. Itu tema kita. Kaifa natafakkaru kama tafakkara ulama. Bagaimana kita boleh berfikir seperti mana ulama berfikir. Jadi kita cuba membaca buku-buku yang boleh menjadikan kita berfikir. Okey, kaedah yang keenam. Asy-syar'u la yaridu bi tahrimil masalih allati la madarrata fiha. Allah, ini menjawab semua tomahan-tomahan orientalis, tomahan-tomahan golongan liberal dan seumpama dengannya. Syariah tidak akan datang untuk mengharamkan kebaikan yang tidak ada kemudaratan. Allati la madarrata fiha, ini sebagai ziyadah. Allahu akbar. Syariat sekali-kali la walan tak akan datang. La yaridu, ba sebagai ba mutaaddiyah, la yaridu bi tahrimil masalih. Tidak akan datang untuk mengharamkan maslahah kepada kita. So, di sini, ini kepercayaan kita. Worldview seorang Muslim. Ru'yah kulliyah lil Muslim mu'asir. Seorang Muslim mu'asir akan sentiasa mengemukakan bahawa syariah tidak akan mengharamkan benda yang baik. Nah, bila dia mengharamkan benda yang nampak baik, bermakna di sana mesti ada dalaman yang buruk. Tak akan. Misalnya syariah mengharamkan
pemakaian emas kepada lelaki. Kalau ikut hati kita ni, saya pun nak beli emas. Merelip. Nak beli simpan pula tu. 10 tahun kita jual. Tetapi syariah mengharamkan bukan pada zahirnya. Dia tidak mengharamkan di ajli zahiri zahab. Mana zahiri zahab, cantik, molek, kita pakai pun puas. Kita dapat earn yang kita punya save. Kita rasa puas hati, kita kerja teruk, kita beli gelamah macam orang perempuan. Tetapi di sana syariat melihat kepada ru'yah yang ukhra. Iaitu takut kita rasa takabur. Walaupun susah untuk membuktikan takabur, tetapi berdasarkan body language dan juga cara orang yang menyimpan emas daripada lelaki itu zaman berzaman menunjukkan kepada istikbaran dan uluan secara kulliyun, bukan secara kulliyah. Kebanyakan hukum syarak pengiraannya adalah kulliyun. Apa maksud kulliyun? Mungkin ada di sana orang tidak takabur pakai gelang. Mungkin di sana dia pakai sonok-sonok aja. Tak ada rasa nak sombong dengan orang. Itu tidak dianggap sebagai memberi kesan. Kerana kebanyakan hukum berdiri di atas kulliyun. 90% ataupun 80% orang akan sombong. 20% dia tidak sombong. Tidak memberi kesan kepada pengharaman tersebut. So, apabila syariat secara azali ilmu Allah Azza wa Jalla ini, yang disebut sebagai qadim, mengetahui dia ni macam trigger kepada sifat-sifat bongkak akan muncul, syariat haramkan kepada orang lelaki, maka Al-Imam Juwaini dalam kitabnya Mazhab Syafi'i menghuraikan kenapa dia emas ni haram kepada lelaki, kerana faktor ketakaburan itu sangat mudah muncul di kalangan kita. Walaupun kita kata tidak, tetapi kadang-kadang secara tanpa disedari. Itu kita nampak, zahirnya nampak pasal apa diharamkan, tetapi rupa-rupanya ada muskilah batin. Maka diharamkan kerana ada kemudaratan kepada takwin basyari. Pembentukan insan yang baik perlu dibebaskan daripada belenggu takabur sehingga dia menjadi insan yang naqi, zaki, taqi. Okey, selesai. Yang ketujuh. Al-awamir tatba'u al-masaliha wan nawahi tatba'u al-mafasida. Allah. Konsep ini tuan-tuan dan puan-puan. Dia menerangkan kepada kita bahawa al-awamir dan juga an-nawahi adalah natijah kepada masalih dan mafasid. Subhanallah. Apa maksud dia? Syariah ini datang setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebelum Nabi Muhammad datang, bagaimana insan itu berfikir? Berfikir dengan maslahah. Apabila akal kata buruk, dia tinggal. Abu Bakar tidak menyembah berhala, tidak minum arak. Kerana dia tahu, al-aqlu yuhassinuhu, al-aqlu yuqabbihu. Akal kata minum arak tak bagus. Maka datangnya syariat hanya untuk mentakkidkan maslahah yang rajihah, maka dia kata halal. Dan mafsadah yang rajihah yang telah diputuskan oleh akal, datangnya syariat dia kata haram. Sebagai muakkidah. Sebab itu sebagian ulama merumuskan syariah datang menghalalkan benda yang dihalalkan oleh akal, yang diwajibkan oleh akal dia adalah halal, dan mengharamkan benda yang diburukkan oleh akal, dan syariat dalam benda yang akal kata harus. Ini panggil ahkamul jawaz. Benda ni harus, boleh jadi haram, boleh jadi halal. Syariat akan bagi dua jawapan. Kalau nampak rajah sebelah haram, dia kata haram. Kalau sebelah maslahah, dia kata halal. So ahkamul jawaz kadang-kadang dia boleh jadi halal, boleh jadi haram. Sebab tu dalam kerangka pemikiran syariah, ahkamul aqli juga membantu kefahaman kita. Kesemuanya ahkamul syariah, kebanyakan dia dimasuki di dalam framework mubah. Bukan mubah syariat, mubahul aqli. Sebab hukum akal ada 3. Ahkamul aqli la mahalah yal wujubu summa istihalah summa al jawazu salisul aqsam
Fafham munahta ladzatal afham. Itu dalam matan Kharidah Dardir. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil. Yang ketiga, thummal jawaz. Hukum jawaz inilah yang menjadi medan hukum syariat. Kalau Allah Ta'ala nak uji kita, walaupun benda itu baik, nak uji saja. Ibtila, maka Allah Ta'ala haramkan. Tetapi kalau akal qat'i kata benda itu mudarat, syariat tak akan menghalalkan. Al-Imam Ibn Rushdi rahimahullah mengarang kitab yang bertajuk Faslul Maqal yang menerangkan bahawa di sana akal tak akan berlawanan, tak akan against dengan syariah. Minda yang menyatakan, oh kita ni akal dengan syariah ni berlainan, itu adalah minda yang salah. Al-Imam Ibn Taymiyah mengarang kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli, Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli, iaitu menolak, kontradik pertembungan akal dengan syariat. Sebab itu tidak ada term yang menyatakan syariat akan menentang akal dan akal menentang syariat. Tidak ada. Yang ada hanyalah kefahaman kita yang salah dan kita perlu kita kena orang kata apa, sinergikan elok-elok. Sehingga akal dan data itu tidak menjangkihi syariat Allah Azza wa Jalla. Kerana nurun ala nurin, cahaya akal ke atas cahaya wahyu, itu adalah gabungan daripada syariat kita. Dia bukan berdiri seorang-seorang. Tidak ada nilai pada syariah tanpa akal. Tidak ada akal tanpa syariah. Itu istilah Dr. Muhammad Imarah rahimahullah. So, masalah bila sabit, datangnya awamir. Sebab itu disebut al-awamir tatba'ul masalah. Ini ada kaitannya dengan perbincangannya syar'u man qablana ataupun perbincangannya asy-syari'ah qabla al-ba'thi. Syariat sebelum pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ini perbincangan yang sangat dakik dalam ilmu usul dan juga ilmu kalam yang tuan-tuan dan puan kalau nak mendalami isu ini sangat menarik. Boleh rajak dalam kitab Al-Ihkam fi fusul ahkam, Al-Ihkam fi fusul ahkam Al-Imam Al-Amidi rahimahullah. Al-Ihkam oleh Al-Amidi. Dia ada 2 Al-Ihkam oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah, ada 6 jilid, tapi Al-Ihkam bil Amidi, kitab yang lebih indah, yang menarik. Dia ada kitab yang terbaik yang dikarang oleh ulama mutakallimin dan Syafi'i, itu Al-Imam Al-Amidi rahimahullah, ada 4 juzuk, 4 jilid dalam kitabnya yang membahaskan tentang isu ini, sangat menarik. Baik. Kaedah yang ke-8, alhamdulillah ada 7 minit ini, saya speed sikit. Al-awamir, ini satu benda yang sangat penting. Menjawab permasalahan golongan-golongan yang confused. Al-awamiru wan nawahi. Baca wan nawahi, tak baca nawahiyu sebab dia siqal, berat. Nah, sebut pun boleh tapi makruh, ya. Laisat ala rutbatin wahidatin fi talabil fi'li aw tarki. Kaedah syarak menyatakan darajat, standard arahan Allah dan larangan Allah, dia tak sama level. Dia standard dia tak sama. Ada yang kuat, ada yang bersifat daruri. Arahan Allah ada yang bersifat daruri, ada yang bersifat haji, ada yang bersifat tahsin. Saya bagi contoh khatan wanita. Isu yang hangat sekarang ni dalam bidang perubatan yang saya terlibat perbincangannya di hospital dan juga dalam seminar, iaitu khatan wanita. Yang penting semua mazhab kata dia adalah masyru'. Syafi'i kata wajib, Maliki kata sunat, yang ulama kata harus. Mana mereka bersepakat berijma' khatan wanita adalah masyru'. Ala aqal adalah mubah. Minima adalah harus. Nah, kalau kita kata wajib, kewajipan khatan itu tidak lebih daripada wajibun tahsin. Kerana ia hanya berkaitan dengan jamal, kecantikan sahaja. Kalau kita tanya doktor-doktor pakar, saya tanya banyak orang, dia tanya Dr. Harina dan seumpama dengan dia, kita berforum, tak ada manfaat. Ijaban wa salban, tak ada apa-apa. Ia adalah budaya. Dan Syekhuna Syekh Ali Jumaah hafizahullah dan juga Syekh Qaradawi telah mengenal pasti tidak ada hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan khatan wanita. Semua yang sahih semua berkaitan dengan lelaki dan dibuat qiyas, dan qiyas tidak sahih kerana berbezanya fungsi di antara khatan lelaki dan khatan wanita. Nah, kalau kita berperang dengan isu khatan, walaupun dia adalah wajibun ataupun sunnah,
tapi kedudukannya adalah tahsini saja. Dia adalah tahsini. Sebab itu pandangan yang dikemukakan oleh ramai ulama, membeli fatwa Malaysia kita wajib dan kita hormat tersebut, tidak boleh kita mempelekehkan. Pada 1981 telah keluar keputusan majlis fatwa, dia adalah wajib. Cuma zaman sekarang ni ramai orang perempuan tak khatan, tak dikhatankan. So macam mana kita nak tengok? Adakah dia dosa besar, dia dosa sederhana ataupun dosa kecil? Kalaulah kita katakan dia wajib, dia hanya terikat dengan saghir. Kerana kewajipannya tidak lebih daripada wajibun tahsin. So kita kena pertimbangkan darajat al-awamir wan nawahi. Begitu dengan aurat, menutup aurat, pembukaannya hanya melibatkan, tapi dia ada dosa besar sebab dia berturut salah. Dia berlibatkan tentang wajibun tahsini. Sebab itu, kalau ulama bagi misal, kita lemas di laut, orang perempuan boleh buang jubahnya, boleh buang tudungnya sampai hanya memakai seluar dalam saja. Kerana apa? Hifzul muhjah muqaddamun ala hifzil muru'at, kata Syatibi. Menjaga nyawa itu lebih besar daripada menjaga maruah. Takkan kita nak jaga maruah dari segi aurat kita sanggup mati. Cuma kita jangan ambil gambarlah pula yang duduk atas kapal tu. Oh, ada ustazah seorang ni, dia berenang tak pakai baju. Yang tu kita yang haram, tapi dia tidak haram. So di sini kita katakan secara istiqra, secara induksinya berlakunya al-maratib, perbezaan di antara arahan-arahan Allah. Cuba kita tengok dalam sembahyang, sujud arahan Allah lebih kuat daripada rukuk. Sujud lebih aqwa. Makna dia pada arahan ini ada yang lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. So apabila kita faham kaedah ini, seorang mufti, seorang mujtahid, seorang bahith, ini sangat penting. Dia melihat kewajipan ni ada banyak level rupanya. Bila banyak level sebegitu, fatwanya akan memberi kesan kepada masyarakat. Kalau kita benda ni yang sangat berat, kita ketatkan. Kalau benda ni sederhana, kita tak apalah, biar masyarakat pilih sendirilah. Jadi isu-isu yang hangat sekarang ni, misalnya isu capal, kesemuanya tak lebih daripada tahsinat, tak melibatkan esensial apa-apa. So kenapa kita membuang masa membicarakan isu ini? Tetapi seperti sunnah hadarah, sunnah hadariyah, sunnah tamadun adalah sunnah-sunnah yang besar kita tinggalkan, dan ini menyebabkan orang Islam ketinggalan zaman. Kaedah ini dapat menyelesaikan banyak isu kalau kita faham dengan baik. Seterusnya yang ke-9. Okey, kita teruskan. Subhanallah, ini kaedah luar biasa. Semua diambil daripada Muwafaqat Asy-Syatibi rahimahullah. Kulliyatul masalih. Kulliyat ni maksud dia umum, masalah yang bersifat yang sabit dengan dalil kulliyah. Makna bila kita sebut al-adalah, itu kulliyatul masalih. Al-ihsan, memberi baik, melakukan kebaikan kepada orang, itu kesemuanya kulliyatul masalih. La yarfa'uha takhallufu ahadil juz'iyat. Dia tidak akan terbatal bila ada di sana sebahagian juzuk termis. Makna dia di sana ada perkara-perkara isu yang dikeluarkan dan bercanggah dengan kaedah kuliah ini. Adakah percanggahan daripada sebahagian kes itu melambangkan kaedah itu tidak sahih? Tidak. Kata Syatibi rahimahullah, al-amrul kulliyu, kaedah umum, idza thabata, apabila telah sabit, dua baris ke bawah yang saya kelas. Wa qala aidan fatakhallufu ba'dil juz'iyati an muqtadal kulli, muka surat 59 yang bawah 59. Wa qala aidan al-amru kulliyu idza thabata takhallufu ba'dil juz'iyati an muqtadal kulli la yukhrijuhu an kaunihi kulliyan. Apabila telah sabit kaedah umum, berlakunya sedikit pengecualian daripada kes-kes tertentu disebabkan ada hujah yang lain, kaedah itu tidak dibatalkan. Kerana kaedah kulli ini qat'iyat dan juz'i ini kebanyakan adalah zanniyat. Jadi apabila berlaku kadang-kadang takhalluf daripada kaedah kulliyah,
ia sedikit tidak menggugat kaedah seperti at-taisir. Kadang-kadang dalam syariah ada waktu yang berat. Kita buat ibadat dibebankan dengan kafarah. Ni apa ni? Kata syariah itu taisir. Kenapa kena dengan kafarah? Bebaskan hamba pula. Hamba saya nak cari kat mana? Satu ijtihad yang baru daripada Syekhuna Syekh Ali Al-Qaradari. Peranan membebaskan hamba masih berfungsi. Nah, macam mana? Kita takwimkan hamba sahaya. Kita jadikan benda itu ada value dia. Makna dia nak bebaskan secara zat tidak ada. Kita buat kajian, baca balik sejarah lama berapa kadar market value hamba ini. Mungkin RM5,000, RM6,000. Jadi mereka yang ada RM5,000-6,000 bila mereka terjebak dalam berjimat dengan isteri dalam bulan puasa atau terjebak dalam pembunuhan, kafarah. Sekarang kita timbul isu aksiden mati dan sebagainya dalam bab al-qadr khata', memang sabit di sana kafarah. Sebelum berpindah kepada sedekah berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia ada RM6,000, dia sedekahkan. Ini sebagai satu ijtihad baru daripada Syekh Ali Qaradari hafizahullah. Dan kita boleh buat kajian. Kalau di sini ada jabatan fatwa, boleh kaji benda ni balik sebab fatwa ni keluar daripada faqih Syafi'i minat tirazil awal. Yang mengatakan sebegini adalah faqih Syafi'i yang kibar. Syekh Ali Qaradari ini keluarga dia menyimpan tulisan makhtutat tangan Imam Nawawi rahimahullah. Tapi dah hilang dah masa berlaku peperangan. Tapi mereka ni adalah qariyah Syafi'iyah yang sangat kuat. Tapi berijtihad bahawa peranan hamba sahaya masih berfungsi. Ini mungkin isu dia minat. So, dia kalau kita ada undang-undang di sana, undang-undang diat, mana ada orang mampu bayar dah. Pembunuh pun tak mampu bayar. Ahli keluarga pun tak mampu bayar. Persatuan, pihak doktor-doktor pun, persatuan mereka tak mampu nak bayar dah kisaman. Sebab itu tahun 2020 mereka diwajibkan semua ambil insurans dan takaful. Doktor sekarang ni semua ada insurans dan takaful. So kalau di sana ada peruntukan enactment undang-undang yang mana meluluskan hukuman diat, yang ni memang insurans kena cover lah. Sebab diat mungkin makan lebih kurang RM500,000. Dia punya denda dah 100 ekor unta. Kalau kita ambil unta harga patah RM5,000. So kalau 500,000, subhanallah. Siapa nak bayar? Walaupun kita bahas dalam mazhab Syafi'i dia kata usulul faraid. Bincang dalam mazhab Hanafi dia kata ahli dewan. Ahli dewan pun tak mampu nak bayar. So kalau kita createkan sistem ini, dia akan trigger kepada wujudan insurans di sanalah. Ada takaful diat, subhanallah. Tapi memang ada risalah master yang membicarakan tentang takmin berdasarkan diat berdasarkan takmin. Dia bagi contoh yang menarik oleh Syekh Raisuni dalam bab faraid, subhanallah. Dalam bab faraid, kadang-kadang Allah Ta'ala dah letak dah sistem yang bagus. Kezaliman berlaku. Bila bagi kepada seorang lelaki 2 bahagian, dia tak jaga mak dia. Dia tak jaga mak dia. Sepatutnya bila lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, tanggungjawab dari segi nafkah anak lelaki yang lebih besar. Adakah apabila wujudnya golongan lelaki yang tidak bertanggungjawab membatalkan kaedah keadilan faraid tersebut? Kebanyakan orang berhujah apabila berlakunya takhalluf, dia macam termis sebahagian daripada tindakan keadilan syariat berdasarkan beberapa orang yang menzalimi, adakah membatalkan kaedah? Tidak, kaedah tetap kekal. Kalau kaedah itu terbatal, ini akan menjadikan syariah itu berlaku tanaqud. Ini akan dibahaskan dalam bab nasah. Nasah tidak berlaku kepada kulliyatus syariah. Itu yang penting. Nasah tidak berlaku pada kulliyatus syariah. Nasah berlaku pada juz'iyat. Sebab itu kita tengok nasah hanya ada 5 ayat saja bila ditahqiq oleh seorang ulama Sudan dalam risalah PhD-nya, hanya 5 saja. Bermula daripada 200 ayat, kemudian Imam Suyuti 40 ayat, kemudian 20 ayat, last sekali tinggal 5 ayat. Bahkan Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah dia kata apa? Kemungkinan kajian akan datang tak ada ayat pun yang berlaku nasah dan mansukh. Dan itu yang kita buat kajian.
Akhirnya kita mendapati rupanya nasah mansuh berlaku kepada hukum-hukum lama yang dibatalkan oleh Al-Quran. Walaupun dalam kita belajar usul fiqh, al-khamru itu mansuh dan sebagainya. Hakikatnya Syatibi telah menjawab, pengharaman arak bukan mimba bin nasri. Kerana nasah ini adalah raf'ul hukmi syar'i bi hukmi syar'in mutaakhir. Mengangkat hukum syarak dengan hukum syarak. Tetapi arak ini pengharamannya berlaku ke atas bara'ah asliyah. Berlaku ke atas keharusan arak berdasarkan hukum akal. Maknanya tidak ada kemudaratan yang nyata. Jadi datang pengharaman tersebut ke atas hukum akal, bukan ke atas hukum akli. Maka tidak dinamakan sebagai naskhun syar'i. Hanya dinamakan sebagai dhahabul mahal ila akhirih. Ataupun dinamakan sebagai hukum jadid, hukum jadid. Kalau dhahabul mahal termasuk di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian, tangan terpotong dan seumpama dengannya. Jadi Imam Syatibi dia mentahqiq masalah lebih mendalam. Sehingga dia kata apa? Subhanallah dalam muwafaqat, wan naskhu qalilun. Nasah itu sangat sedikit. Qalil ibarat nakirah kan tufidu taklil, sikit sangat. Wan naskhu qalilun. Dalam qalil itu dalam nakirah pula tu. Wan naskhu la yakunu fi kulliyat, dan nasah tidak berlaku kepada kulliyat, berlaku kepada juz'iyat dan sangat sedikit. Kalaulah kita iftiratkan salamnya jadalah, kita buat sebagai majlis penjidalan, berlaku juga hanya berlaku dalam 5 ayat. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak test, tuan-tuan boleh kemukakan apakah ayat-ayat yang dinyatakan nasah. Kita cuba sama-sama berfikir untuk merongkai masalah, sebab al-aslu fil ayatil Quran adamun naskhi. Itu hampir sepakat kata-kata ulama. Jadi kalau berlaku anasir seperti faraid dan seumpama dengannya, pernikahan dan seumpama dengannya, dikatakan kezaliman, bukan membatalkan kezaliman. Sebaliknya kita perlu faham itu hanyalah kes yang terpencil yang tidak menggugat kaedah-kaedah umum daripada ayat Al-Quran Al-Majid. Dan ini kadang sangat penting. Misalnya orang kata, misalnya orang kata tajribah bank Islam ada yang tak berjaya. Adakah yang akan membatalkan kebaikan bank Islam? Tidak akan. Takkanlah dua kes yang ditomah kepada bank Islam menjadikan keseluruhan masyru'iyah bunuk Islamiah itu sebagai satu benda yang tidak baik. Tidak. Kerana dia adalah takhallufu ba'dul juz'iyat. Takhallufu ba'dil juz'iyat. Tidak akan memadamkan kulliyat yang menyatakan masyru'iyatul bunuk wa ahammiyatuha. Pensyariatan bunuk dan juga kepentingan bunuk. Begitu juga dengan agensi-agensi yang lain. Hatta kepada demokrasi. Bagaimana orang menolak demokrasi. Hanya kerana sikit keburukan demokrasi kita buang. Itu satu benda yang bercanggah dengan kaedah yang diberikan oleh Syatibi rahimahullah. Dan yang terakhir alhamdulillah, hifdzul masalih yakunu min janibil wujud wa min janibil adam. Ini juga term yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi rahimahullah. Iaitu maslahah, menjaga maslahah berlaku dari sudut al-wujud, iaitu arahan Allah. Al-wujud maksudnya al-awamir. Bila benda tu wajib diwujudkan, ada arahan Allah ataupun arahan Rasulullah. Aqimus salah wa atuz zakah. Jadi itu di antara ayat-ayat min janib al-wujud. Jadi kita kena adakan. Misalnya kita sebut dalam kehidupan dunia, bukan berkaitan dengan ayat Quran. Sekarang ini kita nak jaga kesihatan, nak jaga pembelajaran. Apa yang patut kita buat? Iaitu galakkan daripada kerajaan, rakyat membuat takaful. Kita buat plan takaful. Daripada dilahirkan sampai kepada kita matilah. Kalau siapa yang masuk hospital kerajaan, kita maklum lambat sikit. Itu tak mengapa, memang sistem begitu. Tapi berhajat kepada tajdid. Perlu ada tajdid dalam semua kehidupan kita. Tapi kalau kita masuk swasta, cepat urusannya dan seumpama dengannya. Tapi untuk bayar, kita tak mampu. Mahal. Semalam saja berapa ratus dah. Itu bilik saja. Rawatan memang semua mahal. View saja 1,000, yang ni 2,000. Akhirnya kita perlukan pada perlindungan. Sebab itu kita namakan pengambilan takaful sunnah muakkadah. Ini perlu kita kembangkan mafhum sunnah muakkadah. Walaupun tak sabit sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sabit secara maqasid menjaga nyawa. Saya tak namakan sebagai fardu, saya ingat ejen takaful ini diguna. Kita namakan sunnah muakkadah. Kesilapan kita kerana kita brand sunnah muakkadah dalam ibadat sahaja. Kalau kita baca ibarat Syekh Ali Qaradari dalam kitabnya Al-Ashum, dia kata apa? Al-istismar sunnatun muakkadah. Kita melabur ni adalah sunnah muakkadah wa wajibul kifayah. Secara makronya adalah fardu kifayah.
Begitu dengan insurans. Dia adalah fardu kifayah, tapi cara mikronya adalah sunnah muakkadah macam azan. Jadi persis seperti azan. Azan mesti ada, tapi di rumah tak buat tak apa, tapi secara jumlah masyarakat mesti ada azan. Begitu juga kita, bila satu rumah, cukuplah ayah yang ambil untuk plan family. Subhanallah. Bila kita ambil plan takaful ini, kita akan dapati subhanallah kehidupan kita ni lebih terjaga. Sebab dulu lain suasana dulu, orang tua-tua kita ada tanah. Bila kita mati ada 7 rolong tanah, 7 ekar tanah. Jadi kita lebih secure. Sekarang ni mana ada ibu bapa bagi tanah? Mereka pun duduk rumah pangsa, duduk apartmen, tanah pun tak ada. Jadi perlukan kepada satu ijtihad yang baru, kita menggunakan plan takaful untuk menjamin kehidupan kita. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. So, kalau benda itu perlu, kita ada arahan. Kalau satu lagi benda itu kita nak jaga dari sudut kerosakan, kita haramkan yang ditakbirkan di sudut min janibil adami. Min janibil adami maksudnya perlu ada satu struktur yang melarang. Jangan membuang sampah. Kerana itu kita akan menjaga environment. Jadi larangan-larangan daripada syarak dalam Al-Quran lebih kurang 1000 larangan daripada Allah. Kesemuanya adalah menjaga maslahah ibad dari sudut min janibil adam. La ta'kulu riba min janibil adam. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil min janibil adam. Apa lagi ayat? Wala taqrabu zina min janibil adam. Innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Kesemua yang saya ceritakan ini ada dalam syarahan. Tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah buku ini. Nanti boleh kontak sahabat-sahabat kita ataupun kontak Ustaz Ashraf, kita akan uruskan. Sebab kita ni dapat kat Mesir, siapa nak boleh order tapi terbatas. Insya-Allah. Kaedah yang ke-11. Kita ada lagi 5 minit saya habislah kaedah ini, iaitu maqasidus syariati daruriyatun wa hajiyatun wa tahsiniyatun. Maqasid syariat ini ada 3 bahagian. Daruriyat, benda ni sangat diperlukan. Kita boleh baca Al-Quran yang berkenaan rukun-rukun Islam, semua daruriyat. Makna dia, kata ibarat Imam Ibn Ashur, kalau tak buat daruriyat ini, hidup seperti binatang. Bukan mati maksudnya, hidup seperti binatang. Wahajiyat, hidup akan ada masyaqqah. Cost living tinggi, kehidupan yang sangat membebankan. So ini masuk dalam perumahan. Di antara benda yang kerajaan kena buat ialah perumahan. Kalau perumahan ini dapat distandardkan, harga rumah pun mampu milik dan seumpama dengannya, kerajaan telah melaksanakan maqasidus syariah. Jadi rumah pun kita tak tahu. Boleh beli tak boleh beli. Sampai yang kerja Kuala Lumpur pun duduk di Nilai, duduk di Seremban. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Ada sahabat-sahabat kita duduk di Perak, Ipoh tu. Itu demo sampai naik kereta api hari. Ini tidak mencapai maqasid. Sebab si maqasid kita nak orang yang kerja duduk dekat dengan pejabat, itu baru mencapai maqasid. Taklah buang masa sangat. Tapi bila duduk di jauh, itu satu masalah. Bukan tak boleh beli dekat-dekat, tapi harga rumah mahal dan seumpama dengannya. Dan ini perlu dipertimbangkan semula, kadar keuntungan. Semua pihak kena melihat semula, kerana rumah sebahagian hajiatul asri. Rumah adalah sebahagian daripada kepentingan hajiat, dia bukan lagi tahsinat. Sebab dengan kehidupan kita kalau berpindah merata, kalau kita sewa rumah pun okey juga, tapi kalau ada pemilikan itu lebih baik untuk zaman kita sekarang ini. Dan last sekali tahsiniyat. Ini satu benda yang menjaga maruah. Kita ingat satu benda aja, tahsinat berdasarkan pemerhatian yang saya buat kebanyakan berkaitan dengan image dan juga personality. Ulama bagi contoh sembahyang 2 rakaat, pakai serban. Ini saya pakai serban. Saya nak pakai kot tapi terpaksa pakai serban ni. Kot tak bawa. So kita pakai serban, kita sembahyang 2 rakaat, kita jaga percakapan. Semuanya adalah penjagaan maruah. Dari segi influence, personality, dia bagi influence 65%. Sebab tu syariat sangat mengambil berat tentang tahsinat. Sebab penjagaan tahsinat ini insya-Allah menjaga hajiat dan juga menjaga daruriyat. Dalam bank kita ada tahsinat kita. Kita ada mesin ATM. Boleh je tak buat mesin ATM. Tapi itu adalah tahsinat yang mana melengkapkan cek dan seumpama dengan dia. Kadang-kadang tahsinat ini dia menjadi wajib. Tahsinat bukan maksud dia sunat. Tahsinat qad takunu wajibatan wa qad takunu mandubatan wa qad takunu mubahatan. So kefahaman yang salah bila kita menganggap tahsinat hanya berlegar di kitaran sunnah. Tidak, dia berlegaran juga kepada wajib ila akhirih al-kalam. Dan kaedah yang terakhir, subhanallah kita sampai ke penghujung. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Al-maqasidu ad-daruriyah aslun lil hajiyati wa tahsiniyah. Maqasid daruriyah adalah asas, dia adalah trigger ataupun asas yang besar untuk maqasid hajiyah. Kalau terbatal, dia terbatal semua. Idza batala al-aslu batala al-far'u. Dan asas kepada tahsiniyat. Sebab itu dalam kaedah fatwa, jangan sampai kita korbankan aslun untuk mempertahankan tahsini. Ada orang tak mau sembahyang belakang orang yang jahat. Dulu berlaku kan. Kalau bercanggah sikit tak mau sembahyang belakang dia. Tak boleh begitu. Sembahyang jamaah adalah hajiyatun ataupun daruriyatun. Sembahyang itu 5 waktu adalah daruriyah ataupun hajiyah. Imam jahat, imam baik itu adalah tahsiniyah. Jangan sampai kita tinggal sembahyang jamaah untuk cari imam yang baik. Kerana kita akan meninggalkan kewajipan yang besar. Sebab itu dalam hadis yang dhaif diamalkan oleh 4 mazhab, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sembayanglah di belakang setiap orang yang baik dan jahat. Dan Abu Hurairah sembayang belakang Hajjaj As-Saqafi. Subhanallah. Kerana dia faham maqasid syariah. Dalam pemikiran Abu Hurairah, dia ada pemikiran maqasid. Nak jaga orang baik ke nak jaga sembayang? Begitu juga dalam isu-isu yang lain. Jangan sampai macam ulama Syatibi bagi contoh dalam muwafaqat, tak mau pergi perang. Sebab apa? Ketua perang tu jahat. Kaki minum arak. Tak boleh. Peranglah bersama ketua yang jahat pun. Kerana perang itu adalah fardu kifayah yang bersifat daruriyat, tetapi ini adalah wajib yang bersifat tahsinat. Sebab itu dalam nikah kahwin, kita tak tanya dah dia ni apa dia saksi ini adil atau tidak adil. Kalau kita letakkan syarat, saksi kahwin di Malaysia adalah adil, ramailah kahwin tidak sah sebab ramai yang isap okok. Imam pun isap okok, saksi pun isap okok, yang berkahwin pun isap okok, orang perempuan pun isap okok. Jadi kahwin kita macam mana? Maka kita mesti menjaga aslun, itu aslun nikah. Adapun yang berkaitan dengan tahsinat, saksi itu tak semayang, saksi itu jahat dan sebagainya, itu adalah perkara tahsinat. Kalaulah keadaan kita terlampau banyak orang yang tidak baik, maka kita tinggalkan untuk menjaga aslun nikah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita cukup hari ini satu bab, 12 kaedah. Kita buka soalan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, kat sini kita ada beberapa soalan daripada para hadirin kita. Soalan pertama daripada Muhammad Afifi. Salam Ustaz, mohon ulang 5 ilmu yang perlu dipelajari dari manzumah fiqh tadi. Ya, yang pertama al-fiqhul islami, madhaban wa muqaranatan. Yang kedua usul fiqh. Yang ketiga al-qawaidul fiqhiyah. Yang keempat siasah syar'iyah. Yang kelima al-maqasidus syar'iyah. Itu kalau kita ada dalam otak kita, kita beri contoh lah kan. Sebagian orang yang belajar yang tidak belajar fiqh siasah, maka dia bacalah contohnya topik kaedah tak haram. Tak wajib. Topik kaedah tak pakai, tak apa. Jadi dia pakai sabar pergi jalan raya. Polis tahan. Kata polis, tuan, ini sunnah Rasulullah. Mana boleh tuan tangkap kita? Pening polis jawab. Tapi kalau dia baca siasat syar'iyah, kerajaan ada punca kuasa untuk mewajibkan pakai topik kaedah. Maka situ terhenti. Bila bertemu dengan kuasa kerajaan, fiqh terbantu sekejap. Seperti dalam kitab Hasyiah Syarqawi disebut apa? Rokok adalah makruh, tapi kerajaan boleh haramkan dia. Ajaib. Itu saya bagi contoh betapa pentingnya kitab fiqh siasah. Ya. Alhamdulillah. Soalan seterusnya daripada Abdul Aziz Mukhtar. Pengantin melakukan solat jamak akibat sibuk melayan tetamu, boleh tak? Kalau gunakan kaedah mahasinul syariah. Baik, saya punya pandangan, tapi sebagian ulama mengharuskan, tetapi saya tidak melihat kahwin itu sebahagian daripada masyaqqah. Kerana dia boleh sembahyang simple sangat. Sembahyanglah walaupun baca dengan Fatihah. Dia bukan ada bebanan nak salah jumpa orang je. Sembahyanglah walaupun di tepi pelamin. So pada pemerhatian saya dalam isu ini, kalau siapa yakin dengan pendapat tersebut, itu hak dia lah. Tapi pandangan yang kita kaji, dia tidak mencapai ke tahap masyaqqah yang boleh mengharuskan jamak. Tetapi kalau dia ada bertaklid kepada mana-mana imam, itu hak dia lah.
Tetapi secara realitinya semua orang berkahwin, dia boleh ambil wuduk siap-siap dan dia sembahyang. Saya bagi sembahyang 2 minit, saya akan ajak macam mana sembahyang 2 minit. Ini bukan sembahyang Indonesia. Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, subhana rabbiyal azim, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sujud, tak payah baca apa, tumakninah subhanallah aja. Kemudian duduk atas sujud balik, bangun balik, baca Fatihah, rukuk balik, 2 minit habis. Tak syamim. Insya-Allah. Takkan 2 minit kita tak boleh ambil masa, insya-Allah. InsyaAllah. Itu mudah ya Ustaz. Ya. Okey, soalan seterusnya daripada Hikmat Muhammad Isa. Adakah takhrij furu' ala qawaid maqasidiyah seketat takhrij furu' ala qawaid usuliyah? Adakah qawaid maqasidiyah bersifat qat'iyah seperti usuliyah? Tanya berkenaan takhrij furu' ala qawaid. Ya, Al-Imam Syatibi rahimahullah menyebutkan qawaid usuliyah adalah qat'i, sama seperti maqasidi, dan Ibn Bayyah menyebutkan wa ma akhta Syatibi. Maknanya adillah kulliyah qat'iyah ini ia bersifat yang menjaga 5 perkara tersebut. Tetapi ada di sana maqasid yang zanni. Dalam perbahasan ulama dia ada bab dia panggil ta'arud maqasid. Di situ ada zanniyat di sana. Contradict between maqasid. Dia ada. Dan juga di sana ada adillah usuliyah yang zanni. Cuma pelakuan pentahrijan maqasid ini kebanyakannya berlaku kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi, perkara-perkara bersifat darurah yang mana digunakan maqasid untuk menuju kepada maqasid taisir. So tahrijnya apabila digunakan qawaid tertentu seperti kita mentahrijkan, misalnya tadi ada maqasid taisir. So apabila kita tengok mengharuskan jamak kepada orang sakit itu bertepatan dengan taisir dalam syariah, so kita tahrijkan dia di bawah, ini panggil sebagai at-tahrij bil jinsi. So tahrij bil jinsi ni khilaf di kalangan fuqaha, cuma ulama gunakan untuk mencapai makna taisir. So langkah dia hampir sama, dia ada arkan dia mukharrij, kemudian mukharraj al-mukharraj minhu, kemudian dia ada illatut takhrij, kemudian dia ada natijah. Ya. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Soalan seterusnya daripada Furqan Abdullah. Adakah perkara maskut atau ma'fu anhu termasuk dalam daerah hukum syarak? Ya, itu adalah mustalah Asy-Syatibi rahimahullah. Bila Asy-Syatibi memperkenalkan kaedah yang disebut sebagai al-afu, martabatul afwi, dan menjadi hukum syar'i yang keenam, sebagaimana ijab, haram, kemudian kepada an-nadbu, kemudian kepada al-karahah dan ibahah. Ada satu marhalah yang disebut sebagai martabatul afwi yang disebut oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa laisa yusafu bit-tahlil wala bit-tahrim. Itu digambarkan bila tidak ada qasad. Makna dia bila satu benda itu kita tidak ada niat, kita tidak sedar, dilakukan tanpa sengaja, tanpa berbadan ataupun dipaksa. Ketika itu kita tak berkata benda itu haram dan benda itu halal. Hanya disebut sebagai ma'fu anhu. Saya bagi contoh yang mudah saja. Darah kita yang sedikit, darah tu najis tapi dimaafkan oleh syariat. Makna dia kita boleh sembah. So dalam muamalah pun ada kadar yang disebut sebagai ma'fu anhu, itu gharar. Gharar berdosa. Kalau kita tengok gharar berdosa, tetapi bila kadar yang sedikit yasir, dia dimaafkan kerana di sana ada maqasid taisir. Di sini satu benda yang ijtihad yang bagus. Kalau kita perkenalkan dari segi fatwa, dia bagi dimaafkan. Misalnya yang puasa yang baru ni, semua ulama fatwa kena qada. Ada riwayat daripada Sayyidina Umar kata dimaafkan. Tapi kita tak fatwa lah. Kita beri contoh saja. Dia kata sebab kita tersilap, tak apalah dimaafkan 3 minit je. Tapi itu jangan ambil lah. Itu jangan ambil. Ini contoh. Sebab majlis kita bukan majlis fatwa. Ini majlis mudarasah dan muzakarah. Ya. Jazakallah Ustaz. Soalan seterusnya daripada Muhammad Luqman. Boleh Ustaz sebutkan rujukan fatwa Syekh Ali Quradaqi tentang bayaran kafarah dengan kadar harga hamba? Ya, hamba itu dalam boleh check kat Google, bahsun jadi tentang kafarah dalam hamba, tulis itu kafarah dia panggil hamba al-abd ataupun rid, ada dalam Google. Kafarah hamba. Tulis begitulah al-itq raqabah, bahsun li al-allamah Dr. Al-Quradaqi dalam 5-6 muka surat. Sangat bagus. Jadi satu benda yang penting untuk majlis fatwa dan juga yang insurans, insya-Allah. InsyaAllah. Soalan seterusnya daripada Syahrul Abdul Rahman. Ustaz boleh ulang secara ringkas kaedah
masalih allati la mudarat fiha syar'un la yarud bitahrim. Ya, syariah ini adalah yang disebut sebagai maslahah. Asy-syari'atu maslahatun kulluha, tak ada madaratun. So apabila datang semua hukum syar'i, fiqh ni maksud fiqh ni adalah lambang kepada syariah. Daripada taharah sampai kepada hamba sahaya. Setiap juzuk fiqh, misalnya wuduk wajib, air mutlak kena guna dan sebagainya, kesemuanya adalah maslahah. Mana-mana benda yang tidak ada kemudaratan, syariah tidak akan haramkan. Misalnya makan kuda. Makan kuda halal, cuma orang tak makan sebab dia mahal. Itu je. Sebab tidak ada kemudaratan. Tetapi semua makanan yang mana ada kemudaratan, baik di laut dan juga di darat, semua diharamkan. Walaupun kaedah asal uhilla lakum saydul bahri, semua makanan laut adalah halal, termasuk babi laut. Kalau kita jumpa babi laut, halal kita makan. Tetapi malangnya belum jumpa lagi babi laut. Kalau kita jumpa, kita boleh makan tanpa sembelihan. Cuma ular laut tak boleh makan. Dia panggil ular selipat. Ular selipat ni kecil saja. Bukan pasal ular, tapi pasal dia berbisa. Maka ditahsiskan dengan qiyas. Dia panggil tahsisu umumil ayah bil qiyas. Qiyas di sini maksud dia kaedah yang menyatakan tidak boleh makan benda yang memudaratkan. La dharar wa la dirar. So syariah sekali-kali tidak akan mengharamkan benda yang tidak ada madarat. Ya. Jelas Okey, baik Ustaz. Soalan seterusnya daripada Muhammad Mursyid Al-Amin Kayati. Secara ringkas, apa dhabit dalam memahami kaedah keputusan pemerintah menghilangkan khilaf dalam konteks maqasid dan maslahah? Ya, mereka pemerintah mesti ada ahlu zikri yang memberikan beberapa cadangan. Sebab itu pentingnya pelbagai pendapat. Para ulama mesti sediakan pelbagai pendapat. Satu pendapat tak selesai masalah. Kehidupan ni kata Syarih Jumu'ah dalam bukunya Ru'yatul Muhtam, penyelesaian masalah perlu kepada manahij, perlu kepada kepelbagaian. So kerajaan akan timbang. Katalah ulama bagi 3 pendapat. Kata Tuan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat ada pilihan di sini. 3 pendapat ni mutaqaribah. Maka berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan keselamatan dan sebagainya, Yang Amat Berhormat pilihlah yang mana satu. Dia jangan pilih terkeluar daripada pendapat yang 3 atau 4 ini. So apabila ada 3-4 pendapat khilaf, disebut sebagai hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Saya beri contoh Ustaz Syamil dan sahabat-sahabat yang lain. Kita di Malaysia, undang-undang kita mazhab Syafi'i, ghaliban. Boleh keluar pada mazhab yang lain bila ada i'tibarat. Tetapi Selangor, wilayah, Kedah saya tak pasti, sudah melantik hakim syar'i daripada kalangan wanita. Ada di Mahkamah Ampang dan juga di Mahkamah di Selangor saya tengok yang kita kenal di Ampang menjadi hakim syar'i yang memutuskan hukuman. Kalau kita merujuk kepada kuasa mahkamah, mesti lantik daripada orang lelaki kerana kita bermazhab Syafi'i. Tetapi pemerintah dengan izin pemerintah, itu yang amat sultan kita yang di-Pertuan Agong sebut, kalau negeri kita sebut yang ni lah sultan kita yang kita sanjungi ini, setelah memberi satu perakuan dan keizinan tauliah melantik hakim syar'i daripada wanita. Ketika itu pendapat itu adalah lemah mengikut mazhab Syafi'i. Namun dia bertepatan dengan pendapat Ibnu Hazm. Sebab kalau Hanafi, dia mensahkan pelantikan hakim syar'i wanita, tetapi pelantikan itu berdosa. Sultan pula jadi berdosa. Kita tak mau sultan berdosa. Kamaluddin Imam sebut siapa? Ulama Hanafi, Kamaluddin Ibn Humam, dia menyatakan pelantikan qadi perempuan adalah sah ma'al ismi. Jadi kita tak maulah pemerintah kita ni berdosa. Maka kita berpindah kepada pendapat Ibnu Hazmin dan Imam Tabari yang menyatakan pelantikan itu sahih dan tidak berdosa. Nampak tak? So kerajaan ada kuasa memilih walaupun pendapat itu dhaif. Okey, baik Ustaz. Manakala masa pun tidak mengizinkan, walaupun kita masih lagi baki banyak soalan. So ana rasa mungkin last satu soalan Ustaz. Ya, satu soalan. Kita pilih daripada Muhammad Faisal bin Kamaruzaman. Ustaz, adakah boleh kita pindah sesuatu hukum berdasarkan nas qat'i
dengan adanya masalah yang perlu diraih. Contoh, mengharuskan kahwin sesama adik-beradik susuan di satu tempat yang adatnya masyarakat saling menyusu satu sama lain. Baik, apabila bertembung dengan nas qat'i, al-'adatu marfu'ah, diangkat, tidak boleh terpakai. Sebab penyusuan sabit secara ijma', bukan sekat nas qat'i. Thabata bil ijma'. Dalalatul ijma', dalil ijma' lebih kuat daripada dalil nas. Kerana nas ada kemungkinan nasah. Apabila ijma' dia mengangkat nas yang zanni kepada qat'i, maka tidak dinasahkan dan tidak menasahkan. Bila bertemu dengan adat dan dia merupakan dalil yang dhaif, maka budaya macam mana pun kuat, bila bertentangan dengan ijma' qat'iyatu subut, maka ia tertolak. Apa yang dimaksudkan kita boleh pada mengatasi nas qat'i, bukan maksud mengatasi, tetapi mentahsiskan nas qat'i, itu berlaku. Ya, mentahsiskan berlaku. Tetapi mengangkat tidak berlaku. Sebab itu Al-Imam Ibn Tufi dalam syarahnya Matan Arba'in menghuraikan makna hadis la darar wa la dirar kepada pencegahan. Ada ayat yang nasnya qat'i tetapi terdapat hindrance, ada halangan untuk melaksanakannya, ketika itu nas yang qat'i itu ditangguh, bukan ditolak, kerana ada kemudaratan. Misalnya kita sebut sembahyang Jumaat, tetapi disebabkan ada kemudaratan dan seumpama dengannya, maka dia tertangguh sementara kerana ada kemudaratan. Di situlah sebagian orang salah faham, dia kata kita dahulukan maslahah ke atas nas. Bukan, itu bukan maksud mendahulukan maslahah ke atas nas. Itu maksudnya di sana nas terhalang kerana ada mawani'. Ada mawani' yang tak cukup syarat, dia tak fulfill syarat dia. Bila tak fulfill syarat, maka nas itu tertangguh. Kerana macam kita dah masuk waktu sembahyang, ambil wudu, tiba-tiba datang haid. Adakah kita kena sembahyang? Tak boleh sembahyang sebab haid itu mani'. Sebab itu hukum taklifi bila nak dilaksanakan perlu diperhatikan 3 perkara. Yang pertama sababun, yang kedua syartun, yang ketiga mani'un. Bila kita bersih daripada 3 perkara ini, cukup syarat, cukup sebab dan mani' tidak ada, barulah hukum taklifi dapat dilaksanakan dengan tepat. Wallahu a'lam. Terima kasih semua pada hari ini. Terima kasih kepada pihak yang mendengar, kepada Alliance, ICE, Islamic Bank, kepada peserta-peserta. Kita akan sambung Jumaat pada minggu depan dan insya-Allah ya. Buku kalau siapa harga buku RM120. Saya akan dia update dia di antara 120 hingga 140 sebab pembelian di Mesir dan kita iklan CJ ke? Ya. Siapa yang hadir 4 kali akan diberikan CD yang dikeluarkan oleh ICE. Ada sign insya-Allah CEO lah. Kan CEO. Jadi siapa yang istiqamah daripada 595 peserta ini 4 kali dia dapat sijil. Yang mana tak cukup 4 kali, kita hanya bagi kertas kecil aku noh. Potongan kecil saja. Melawak tak dapat sijil lah kira. Okey. Setakat itu dahulu, kita bertemu pada minggu depan. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fawaz atas pengkongsian ilmu pada pagi ini. Kami di pihak Alliance Islami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin yang sudi untuk menyertai majlis kami pada hari ini. Semoga ada manfaat dan keberkatan dengan bulan dan hari yang baik ni. Dan kami juga ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat salah silap dan juga kekurangan sepanjang penganjuran majlis kami. InsyaAllah kita akan bertemu di sesi kedua pada 30 hari bulan 4 hari Jumaat pada waktu dan hari yang sama. Dan di kesempatan ini sempena dengan Ramadan, kita sama-samalah mempertingkatkan amalan supaya kita dapat mengejar ataupun beroleh kebaikan atas apa yang Allah kurniakan di bulan yang baik ini. Oleh itu kami ingin tangguh duduk majlis ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika anta astaghfiruka wa la a'udzu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.